Okey, nampak skrin saya tak? Okey, nampak. Boleh Nampak. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita berjumpa pada pukul 11 ni untuk membincangkan tentang topik 2. Topik 2 pada kali ini, pada sesi ini adalah berkaitan dengan bahaya bahan kimia di makmal sekolah. Alright. Bahan kimia, kita selalu sebagai staf makmal sekolah ataupun staf makmal, kita seringkali berdepan dengan bahan-bahan kimia. Sebab apa? Sebab tugas kita sebagai pembantu makmal di sekolah, tugas kita adalah terlibat dalam proses pengendalian bahan-bahan kimia. Itu memang rutin kita hari-harian. Sama ada masa sesi persekolahan berjalan, sama ada masa sesi di sekolah dan sebagainya. Kalau masa sekolah berjalan, kita membantu guru menyediakan keperluan amali untuk kelas amali. Melalui proses kita bancuhkan bahan kimia untuk kegunaan pelajar, kita menyediakan bahan kimia untuk digunakan oleh pelajar dan sebagainya. Manakala semasa cuti sekolah pula, kita terlibat dalam proses mengemastini stok bahan kimia, melabel bahan kimia, menyusun bahan kimia mengikut keserasiannya di dalam rak, di atas rak, di dalam store dan sebagainya. Maknanya tugas kita tidak lari daripada bahan kimia. Jadi sudah tentu kita perlu tahu bahaya-bahaya dan juga hazard yang terhasil daripada bahan kimia tersebut. Kita juga perlu tahu bagaimana kita nak kelaskan bahan kimia, bagaimana kita nak identify bahan kimia, bagaimana kita nak label bahan kimia, bagaimana kita nak susun bahan kimia, kita nak simpan bahan kimia dan sebagainya. Alright. Maka objektif topik kedua ni adalah untuk memberikan peserta maklumat dan juga informasi yang boleh meningkatkan kefahaman mereka terhadap peraturan penggunaan bahan-bahan kimia di dalam makmal sekolah. Kalau tidak silap saya, bahan-bahan kimia yang ada di makmal sekolah tidak kurang daripada 50 jenis. Ada lebih daripada 50 jenis bahan kimia yang digunakan untuk menjalankan uji kaji di dalam makmal. Yang basicnya seperti asid hidroklorik, alkali, sodium hidroksida, etanol dan sebagainya. Seterusnya, objektif kedua kita adalah untuk memberikan maklumat kepada peserta untuk mengenal pasti bahaya-bahaya yang mungkin wujud melibatkan penggunaan bahan kimia tersebut di sekolah. Ketiga, untuk memahami jenis-jenis kemalangan melibatkan bahan kimia di sekolah seperti kebakaran, letupan, tumpahan dan sebagainya. Seterusnya, peserta dapat mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil, langkah-langkah yang wajar diambil bagi mengurus keselamatan berkaitan dengan penggunaan bahan kimia di dalam makmal di sekolah. Dan akhir sekali, kita dapat mengamalkan aspek-aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan iaitu KKP, 2KP berkaitan penggunaan bahan kimia di dalam makmal sekolah. Okey. Umum kita tahu kalau kita sembang pasal bahan kimia ni, kita duk ingat bahan kimia ada dalam lab je. Namun hakikatnya kita perlu tahu bahawa di rumah kita pun ada bahan kimia. Kenapa saya kata gitu? Clorox yang kita guna untuk putihkan baju, untuk keluarkan kotoran, itu bahan kimia. Nak cuci pinggan kita di rumah, itu pun bahan kimia. Disinfektan yang kita gunakan stain mold untuk kita bersihkan stain dan sebagainya, itu adalah bahan kimia. Dia tetap kalau Clorox sebagai bleach sebagai contohnya, dia tetap mengakis juga. Dia alkali. Okey. Jadi bahan kimia ni banyak sebenarnya. Kehidupan kita sehari-harian pun kita bertemu dengan bahan kimia. Kita menguruskan bahan kimia. Kalau kita pergi bengkel kereta pun ada bahan kimia juga. Dan sebagainya. Kalau kita pergi mana lagi? Sekarang pun kita memang selalu menggunakan bahan kimia lah. Terutama kita guna sebelum masuk kedai tu, dia panggil apa dah? Alah, lupa dah.
Kita spray tangan semua tu, dia ada etanol dalam tu. Okey, itu ada bahan kimia ya. Alright. Bahan kimia ni, kata orang, bahan kimia ni digunakan secara meluas di semua sektor. Sektor pekerjaan ataupun kegunaan harian di rumah kita, perkilangan, pusat pendidikan seperti universiti dan sekolah. Okey. Meskipun bahan kimia ni dia banyak memberikan kebaikan kepada kita, tapi kita perlu tahu juga bahan kimia ni dia boleh memberikan ancaman kepada keselamatan dan kesihatan kita semua. Okey. Bahan kimia berbahaya. Bahan kimia ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Yang bukan tidak berbahaya, dia kurang berbahaya. Sebagai contohnya, pencuci pinggan mangkuk kita di rumah. Bahan kimia tapi dia kurang berbahaya. Kalau dia masuk ke mata, terjejas basuh macam tu, dia tetap bahan kimia lah. Okey. Kalau bahan kimia berbahaya pula, bagaimana? Dia adalah bahan kimia yang boleh menyebabkan kesan akut. Kesan akut ni adalah kesan kronik lah. Kesan kronik kepada kesihatan kita. Bila kita kena asid hidroklorik 10 molar, tangan kita akan melecur. Panas Okay. Keduanya yang kita perlu tahu ni adalah fakta. Fakta ni daripada Benderly 2016. Yang ini dia kata kadar kemalangan melibatkan bahan kimia di dalam makmal dalam sektor pendidikan. Sektor pendidikan ni seperti sekolah, universiti, institusi penyelidikan kerajaan adalah sebanyak 100 hingga 1000 kali ganda lebih tinggi daripada makmal di pusat penyelidikan dan juga sektor perindustrian. Banyak, dia 100 hingga 1000 kali lebih tinggi dari makmal lain. Jadi perkara ni kita kena ambil perhatian yang serius lah. Okey, berkaitan dengan kebahayaan bahan kimia yang digunakan. Okey. Okey, peraturan penggunaan bahan kimia ni yang berkait, peraturan KKP ni yang berkait dengan penggunaan bahan kimia yang kita gunakan sebagai garis panduan kita di sekolah dan sektor pendidikan, institusi pendidikan ataupun organisasi pendidikan ni ada dua yang kita ambil. Pertama, kita menggunakan peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kurungan penggunaan dan standard pendedahan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan tahun 2000 yang saya sebut sebagai USH. USECHH 2000 ni kita sebut USH. USH Regulation. USH Regulation 2000. Keduanya kita tengok kepada peraturan yang termaktub ataupun terkandung dalam peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kurungan pengelasan, pelabelan dan helaian data keselamatan bahan kimia berbahaya 2013 yang kita sebut ataupun kita panggil dia sebagai kelas 2013. Dua benda. Peraturan penggunaan bahan kimia di sekolah, kita merujuk kepada dua peraturan yang terkandung dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dia ada peraturan pertama USH Regulation 2000, kedua kelas 2013. Okay, di mana kita nak dapatkan maklumat ini? Alright, so kita boleh dapatkan maklumat ini dalam laman web. Nampak tak saya tunjukkan laman web ni? Nampak tak? Nampak ke? Laman web DOSH ni. Okey, dalam laman web DOSH ni, dalam laman sesawan DOSH ni, kita nak dapatkan perundangan tadi, kita pilih kepada website interface ni dalam satu tu dia berkaitan dengan profil JKKP, kedua perkhidmatan, ketiga dalam perundangan. Dalam perundangan ni kita klik pada bahagian perundangan, kita boleh download dia punya akta. Okey. Kita akan download akta, kita klik dekat akta, kita ada dalam ini JKKP telah memberikan kepada kita Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk kita rujuk dan kita klik pada papar ni untuk kita downloadkan berkaitan akta. Seterusnya peraturan. Yang ini peraturan yang kita guna. Peraturan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dalam peraturan ni dia ada 3 di sini ya. Pertama, peraturan di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967. Yang ini lebih kepada sektor perindustrian lah. Kedua, peraturan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Yang ini yang kita rujuk. Ketiga, di bawah Akta Petroleum. Ini berkaitan dengan langkah-langkah keselamatan
di oil and gas industry. Okay. Kalau kita klik pada peraturan di bawah Akta Keselamatan 1994 ni, kalau kita nak deal dengan bahan kimia, ada dalam ni ada lebih kurang 3. Kalau pertama tu pendedahan bising 2019 ni berkaitan dengan kilang juga. Okay. Untuk bahan kimia, kita merujuk kepada perkara 03, Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Penggunaan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan 2000. Kalau tuan-puan nak ambil maklumat ini, boleh tekan papar dan download. Okey. Perkara 03 ini ia dikenali sebagai use regulation. Use regulation, pertama kita gunakan use regulation. Keduanya kita ambil kelas peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, pengelasan, pelabelan dan helaian data keselamatan bahan kimia 2013. Kita ambil 3 kat sini. Kita tak ambil yang 1997 sebab dia dah dibatalkan. Sebab dia dah buat semakan yang kita belajar tadi, proses semakan tu, dan mengenali adanya bahaya-bahaya baharu, perkara-perkara baharu, maka dia come up dengan peraturan yang dikemaskini pada tahun 2013. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh gunakan papar. Kita klik papar, sebagai contoh, kita just download direct. Ini dalam bahasa Melayu lah. Kena pilih sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Kita just download. Alright. Okay. Kita dalam peraturan Akta Keselamatan ni, kita ambil 2 yang terlibat dengan bahan kimia. Use Regulation 2000 dan juga Kelas 2013. Selain itu juga, dalam Akta Keselamatan, dalam laman web rasmi JKKP juga kita boleh dapatkan perintah. Kita boleh klik pada keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kita boleh pilih yang bersesuaian dengan skop kerja kita ataupun skop keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam organisasi di tempat kerja kita. Alright. Seterusnya dia ada juga tata amalan. Tata amalan ni dia ada 4 di sini. Hygiene industri, kesihatan pekerjaan, pengangkutan dan pengurusan bahan kimia. Pengurusan kimia. Alright. Memandangkan topik kita pada pagi ini berkaitan dengan pengurusan kimia, maka kita klik pada pengurusan kimia. Dalam ini, dalam pengurusan kimia ni dia terdapatnya piktogram bahaya ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh guna piktogram dalam JKKP ni untuk buat labeling di dalam makmal. Saya ambil contoh, sekiranya bahan kimia kita itu adalah kakisan. Kita ambil papar, kita boleh print straight away, berkala pun tak apa, berkala lah lagi cantik. Kita just print, kita boleh tampal dekat dengan bahan kimia, contoh hasil hidroklorik tadi. Kita boleh ambil, kita tak perlu dah cari dalam internet yang lain semua sekali, kita just ambil direct daripada JKKP website. Ini kakisan, contoh. Kalau kita nak dia kat dalam piktogram bahaya ni, yang ini dia adalah latest labeling. Latest labeling dia ambil daripada GHS 2013. GHS ni nanti saya akan explain dalam slide seterusnya. Dia panggil Globally Harmonized System, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Sistem Harmonisasi Global. Dia ada 9 pengkelasan. Pertama, alam sekitar. Kedua, bahan berbahaya. Ketiga, tanda seru. 4, tengkorak dan tulang bersilang. Kakisan, silinder gas, nyalaan dan juga bom meletup. Yang ni kita akan belajar detail nanti sekejap lagi dalam slide seterusnya. Ini piktogram bahaya. Dalam pengurusan kimia, tata amalan yang kita boleh rujuk adalah tata amalan industri mengenai pengelasan bahan kimia. Pengelasan bahan kimia. Ini tata amalan industri yang membantu kita untuk mengenal pasti pengelasan bahan kimia dan komunikasi hazard tahun 2019. Dia ada 2013 tapi kita ambil 2019 sebab dia latest, dia ada pindaan. Dalam ni dia senaraikan kepada kita berkaitan dengan pengelasan bahaya bahan-bahan kimia yang terdapat di negara kita. Sebagai contohnya, kalau kita tengok kat sini,
kita tengok yang ada di lab kita lah. Dalam ni banyak. So, contoh dia ada aluminium phosphida. Sebab apa? Sebab dia cover sekali dengan sektor perindustrian. Kita ambil mana yang ada, kita ambil contoh arsenic. Arsenic ni dia bagi kat sini arsenic dia ada nombor cas. Nombor cas ni saya ambil ammonium dichromate lah, senang dekat dengan atas ni. Nombor cas, apa itu nombor cas? Nombor cas ni chemistry abstract system. Chemistry abstract system. Alright. Dia ada pengelasan, kod pengelasan dia. Kod H2772. Kalau kod ni dia ada dalam SDS, Safety Data Sheet ataupun lembaran data keselamatan. Nanti kita akan belajar sekejap lagi. Kata isyarat, isyarat dia bahaya. Bahaya, banyak piktogram bahaya dia ada 5 piktogram bahaya. Okey, yang ini piktogram terbaru GHS yang digunakan di negara kita. Kita kena guna yang simbol ni. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mulai hari ini lah. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan sekalian kalau buat labeling bahan kimia di sekolah, kena gunakan piktogram bahaya yang terdapat dalam tata amalan pengurusan kimia, kod amalan yang dikeluarkan oleh JKKP ni menggunakan simbol GHS. Kita guna simbol GHS. Sebab apa? Satu lagi GHS ni, simbol ni dah banyak digunakan dalam sektor perindustrian. Kalau kita tengok bahan kimia yang kita terima di sekolah pun, yang dihantar oleh supplier, dia menggunakan piktogram bahaya GHS. Jadi untuk labeling apa-apa pun, labeling bahan kimia yang kita buat dilution, yang kita bancuh, kita dilute dia, kita gunakan labeling menurut GHS. Dan kalau untuk pelupusan pun, kita gunakan labeling yang sama. Yang sama dengan yang ditertera dalam GHS. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh download benda ni. Boleh download slide ni. Tata amalan industri, code practice. Dia panggil tata amalan industri. Tata amalan ni practice lah, practice code industri. Okey, macam mana nak dapatkan piktogram bahaya tu untuk kita buat labeling kita? Kita ambil kat piktogram bahaya yang dikeluarkan dalam Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Saya ambil contoh nyalaan. Nyalaan kita papar, kita just download. Kita just save image lah. Save image as, kita copy lah. Kita copy image dia. Yang ni kita copy, kita boleh resizekan dia. Kita resizekan dia. Alright. Itu dalam tata amalan. Okay. Dalam garis panduan pula, dalam garis panduan ni kalau kita tengok daripada laman website web rasmi JKKP, dia ada garis panduan berkaitan dengan binaan bangunan. Binaan bangunan ni construction lah. Ergonomik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu berkaitan ergonomik di dalam makmal, sebab hari ni saya tak cover dalam topik ergonomik. Sebenarnya dia ada juga masalah ataupun isu berkaitan dengan ergonomik di dalam makmal. Tapi yang itu tajuk lain nanti. Sebab dia ada khusus ergonomik dalam makmal. Hygiene industry pun dia ada di makmal. Kalau di sekolah ada kebut WhatsApp. Memang sekolah ada kebut WhatsApp. Jadi kebut WhatsApp. Assalamualaikum Cik Khairul. Waalaikumsalam. Nak tanya jawab. Dalam tengah-tengah ceramah ni boleh interrupt untuk soalan tak? Boleh. Okey. Nampak yang saya share website ni? Nampak. Okey. Boleh tanya, tak ada masalah. Alright. Okey. Dan seterusnya berkaitan dengan HIRAC. HIRAC ni, HIRAC pun terlibat dengan makmal juga. Sebab dia berkaitan dengan identifying hazard. Kita nak tafsirkan risiko dan kawalan risiko HIRAC. Okey, berkaitan dengan makmal juga. Boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh download daripada website ni. Keselamatan industri. Okey, kita tengok kepada kimia. Sebab topik kita berkaitan kimia. Dalam ni dia ada manual seperti SIRAS, Simple Risk Assessment and Control for Chemical. Dia ada SIRAS, dia ada yang berkait dengan kita guideline for preparation of chemical register. Yang ni chemical bahan kimia kita di sekolah pun kita kena register. Kalau ikut guideline sebenar JKKP kita kena register.
kita kena ada simpanan lah untuk registration. Yang ni mereka bagi dah masuk Inggeris. Okay, Siraj, mereka tak bagi lagi bahasa Melayu. Tak ada. Ada lah bahasa Melayu. Okay, ada tak? Dalam bahasa Melayu dia ada bagi penyimpanan bahan kimia berhazard. Ini ada penyimpanan bahan kimia berhazard. Dia ada bagi guideline kepada kita macam mana kita nak simpan bahan kimia tu. Kita boleh tengok pada guideline yang diberikan lah. Okay, ini pun dalam bahasa Inggeris. Alright. Kalau kita tengok Siraj tadi, Siraj ni penting. Untuk Siraj ni mungkin ada hari lain lah untuk kita pelajari apa itu Siraj. Sebab dalam ni pun banyak berkaitan elemen-elemen yang diterangkan. Walau bagaimanapun pada topik kali ni saya terangkan secara general pun merangkumi apa yang perlu dalam Siraj juga. 237 muka surat berkaitan dengan Siraj. Cik Carol. Ya. Okey, Kak Cira ada satu soalan. Ya. Nak tanya berkenaan dengan CSDS. SDS. SDS, okey. SDS tu dia adakah satu perkara yang wajib untuk seseorang pembantu makmal buat rekod untuk SDS tu untuk setiap makmal yang ada di sekolah lah. Okey, terima kasih Puan Syida. Okey, untuk SDS tu sekejap lagi kita masuk. Saya ada topik berkaitan SDS tu, nanti dalam topik tu saya akan explain. Yang ni saya akan explain general dulu apa yang terdapat dalam website. Yang tu pun bahagian daripada topik kita cover nanti ya, insya-Allah. Okey, ini Siraj. Siraj ni dia baru pada tahun, kalau kita tengok kat sini Siraj 2019, maknanya 2 tahun lepas sebelum kita PKP pertama tu, sebelum kita diserang oleh COVID, contagious disease COVID-19 tu. Dia ada keluarkan tentang Siraj. Dalam Siraj ni simple risk assessment and control for chemical. Yang ni kita kena tahu sebab is actually dia simple risk assessment yang kita kena buat berkaitan dengan chemical, bahan-bahan kimia di sekolah, di tempat kerja kita. Dia ada berkaitan konsep, berkaitan dengan langkah-langkah yang kita kena nak buat Siraj. Ini pun penting. Yang ni dia ada ceritakan tentang proses-proses dia. Alright. Okey, lagi dalam perundangan juga dia ada surat arahan. Surat arahan. Surat arahan pada tahun ini 2021, pemeriksaan yang ni berkaitan dengan kilang dan jentera. Kalau kita tengok surat arahan 2020, ini tak ada, yang ni tak ada berkaitan dengan kita sangat. Jadi yang berkaitan dengan kita adalah akta tadi. Kalau kita tengok akta, peraturan garis panduan dalam kimia yang terlibat dengan kita, yang kita boleh tengok pada use regulation 2000, kelas 2013, okey, dengan tata amalan code of practice, tata amalan yang kalau kita tengok ni tata amalan, code amalan ni, tata amalan yang kita buat labeling tu, pengurusan kimia, dan juga peraturan-peraturan dan perintah. Okay, alright. Itu yang berkaitan dengan perkara pokok berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan melibatkan bahan kimia. Okay, use regulation dan juga kelas. Okay, so saya akan explain pasal use regulation. Alright. Bahan kimia, definisi bahan kimia. Okay, kalau kita tengok pada takrifan kelas 2013. Kelas ni apa? Kelas ni pengelasan peraturan-peraturan berkaitan dengan pengelasan, pelabelan dan layan data keselamatan bahan kimia 2013. Use regulation pula standard pendedahan. Saya akan sebut dia sebagai kelas dan saya akan sebut dia sebagai use regulation. Mengikut kelas 2013, dia kata bahan kimia ni merupakan bahan yang merupakan suatu unsur bahan kimia dan sebatiannya dalam keadaan semula jadi. Dalam keadaan semula jadi dia ada unsur bahan kimia dan sebatiannya yang diperoleh dari mana-mana proses perkilangan. Termasuklah apa-apa tambahan yang diperlukan untuk mengekalkan kestabilannya. Dan juga apa-apa benda asing yang terhasil daripada proses yang digunakan. Itu adalah dikategorikan sebagai bahan kimia under kelas 2013. Dia takrifkan bahan kimia tu sebagaimana dalam kelas 2013, dia kata bahan kimia tu secara semula jadi dia ada unsur bahan kimia dan sebatiannya yang diperoleh semasa proses perkilangan
ataupun melibatkan penambahan apa-apa bahan untuk mengekalkan kestabilannya, stability, dan juga benda asing yang diperoleh daripada proses pengolahan tersebut. Keduanya, bahan kimia kalau kita rujuk kepada RUSH regulation, peraturan USH tadi kelas regulation 2013. USH 2000, dia kata bahan kimia ni merupakan unsur kimia sebatian atau campuran daripadanya, sama ada secara asli, asalnya ataupun tiruan, tidak termasuk mikroorganisma. Dalam USH regulation 2000, dia kata bahan kimia ni tidak melibatkan bakteria, tidak melibatkan bahan-bahan kimia. Ya. Dia tidak melibatkan mikroorganisma ataupun bakteria-bakteria yang digunakan di dalam makmal. Dia hanya melibatkan bahan yang mengandungi unsur kimia sebatian atau campuran, sama ada secara asli ataupun tiruan. Ini adalah definisi daripada USH dan juga kelas 2013. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh faham betul-betul apa itu takrifan bahan kimia mengikut kelas 2013, apa itu takrifan bahan kimia mengikut USH regulation. Dua benda ni kita pakai dalam mengurus bahan kimia dalam sektor pendidikan. Kita akan pakai takrifan. Ya. Alright. Okay. Bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Apa pula bahan kimia berbahaya kepada kesihatan ni? Okay. Bahan kimia berbahaya kepada kesihatan ni dia ada disenaraikan dalam jadual 1 atau 2 yang terdapat dalam takrif racun makhluk perosak di bawah antaracun, dan juga disenaraikan dalam jadual pertama peraturan kualiti alam sekeliling 1989 ataupun AKAS Dia ada yang baru 2005 Alright. Dalam jadual 1 dan 2 dalam USH regulation 2000 dia ada tarif racun makhluk perosak atau racun, dan juga peraturan kualiti alam sekeliling buangan terjadual pindaan 2005 kita pakai yang ni yang lama Okey, dalam kelas pula dia ada senaraikan pada bahagian 1 dan 2 tata amalan industri mengenai pengkelasan bahan kimia dan komunikasi hazard. Okey. Disenaraikan dalam jadual 1 dan 2 ditakrifkan sebagai racun makhluk perosak. Jadual pertama peraturan kualiti alam sekeliling pindaan di para 1 dalam kelas 2013 dan juga USH regulation 2000. Okey, dalam kelas ni kita tengok dalam kelas ni dia buat mengikut seksyen 66 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. AKKP 94 ni juga dikenali sebagai Akta 514. Kalau kita cerita tentang Akta 514, dia akan merujuk kepada AKKP 1994. Diwartakan pada 11 Oktober 2013. Okay, dia meminda peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan kelas 1997. Dia ada pemindaan peraturan kelas dipanggil CPL 1997. Bila dia ada pindaan, dia buat yang baru, dia wartakan kembali pada 11 Oktober 2013 dengan penamaan baru yang disebut sebagai kelas 2013. Ya. Sebab apa? Sebab kalau peraturan lama CPL 1997 dia hanya menekankan kawalan bahaya bahan kimia di tempat kerja. Jadi pada kali ini dia menekankan kewajipan pembekal bahan kimia juga dalam menyediakan SDS. Sebab tu dalam SDS tu kita ada SDS sebab dia ada dalam kelas 2013. Macam pertanyaan Puan Rashidah tadi 2000 tadi, memang kita kena ada SDS setiap bahan kimia di dalam makmal selian kita sebab ia terkandung dalam peraturan kelas 2013. Ya Puan Rashidah, memang contoh di lab saya, katakan lab kimia lah, lab kimia 7. Dalam lab kimia 7 saya ada sodium hydroxide, saya ada ammonia oxide dan sebagainya. Jadi setiap bahan kimia yang saya ada tu, saya kena sertakan satu file SDS. Dia tak panggil, kalau dulu dia panggil MSDS, lepas tu dia panggil CSDS. Sekarang latest dia panggil SDS saja. Kita kena simpan SDS. SDS ataupun dikenali sebagai lembaran data keselamatan ataupun dia dikenali sebagai helaian data keselamatan. Kita kena simpan mengikut jenis bahan kimia yang ada di dalam makmal kita. Kalau makmal kita ada bahan kimia asid hidroklorik, kita kena ada simpanan SDS kita berkaitan dengan
dengan hydrochloric acid tadi. Dan benda yang penting juga yang kita perlu tahu, yang kita perlu ambil kira, SDS kita tu kena selalu update. Katakanlah kat Cidah ada bahan kimia HCl. SDS dia tarikh tu 2007. Sekarang 2019. Tak boleh lah dia kena latest. Sekarang 2021. Dia kena latest. Kalau boleh kita kena ambil 3 tahun yang baru. 3 tahun terkini dan sebagainya. Kita tahu kalau boleh seelok-eloknya tahun semasa lah. Sebab tu kita kena update selalu. Updating SDS ni senang je. Waktu cuti sekolah pada tahun 2000, katakanlah cuti sekolah bulan 10 ni. Kita update lah SDS sambil-sambil kita buat inventory makmal yang lain, sambil-sambil tu juga kita update SDS dalam makmal kita mengikut bahan kimia yang ada. Katakanlah bahan kimia yang ada di dalam makmal kita, kita ada 10 jenis bahan kimia. So dia hydroxide, HCl, nitric acid dan sebagainya tu. Jadi kita ada satu file SDS, kita buat tagging lah. Okay, SDS untuk HCl. Kenapa perlu ada di dalam makmal? Sebab kalau berlaku kemalangan apa, senang kita rujuk. Nanti saya akan tunjuk satu contoh SDS pada slide seterusnya. Kita tahu kepentingan mengapa SDS ni kena ada di dalam makmal kita. Ya? Makmal biologi. Ada bahan kimia, kena ada penggunaan bahan kimia dalam lab tersebut perlu ada SDS. Katakanlah supplier tu membekal bukan bahan kimia lah, katakan bahan mikrob dan sebagainya. Dia ada juga SDS dia tertentu. Ya? Kita kena ambil, minta dengan supplier, tanya dia, ada SDS tak? Jadi, dia akan bagi. Okay. Rasional kelas, memberi kuasa perundangan berkenaan pengkelasan, pelabelan dan keperluan penyediaan data keselamatan bahan kimia dikenakan ke atas pembekal bahan kimia. SDS ni perlu, bukan CSDS, saya akan edit sekejap lagi, bukan. Dia SDS, bukan CSDS. SDS saja. SDS ni perlu dalam bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris. Kena ada 2 version. Kita minta dalam bahasa Melayu ke? Kita nak minta bahasa Inggeris tak ada masalah. Yang mana bahasa yang memahamkan kita untuk bertindak dengan selamat, untuk bertindak pantas. Kira berlaku tumpahan bahan kimia, kalau kita baca bahasa Inggeris kita mudah faham. Dalam bahasa Inggeris pun tak ada masalah. Kita letakkan janji ada SDS setiap bahan kimia dalam file SDS. Kita letak create satu file. Letak atas meja dalam makmal ada meja di depan sekali. Kita letak kat meja depan. Sebab kita senang nak capai. SDS ni letaklah dia di tempat yang senang capai. Jangan pula kita simpan file SDS kita dalam almari berkunci yang orang tak tahu kunci tu kita jadah. Tak boleh. Sebab SDS ni adalah first emergency yang kita nak rujuk. Berlaku apa-apa tumpahan bahan kimia dan sebagainya. Kena ada. Kalau misalkan kalau 10, kalau kita tak nak simpan dalam file pun tak ada masalah. Kita letak dalam kalau kita boleh buat yang gantung dekat dinding tu, yang boleh slit dalam dinding tu, kita letaklah. Kita letak kat situ. Yang senang kita rujuk. Kita letaklah. Kita buat besar sikit saiz dia, boleh letak sikit, kita labeling lah SDS. Kita attach dia dekat dinding. Alright, macam di makmal yang tempat saya buat macam tu. Saya buat letak di dinding. Kalau makmal tu ada chemical yang sikit, kalau chemical tu sampai ratus-ratus dia makmal tu, kita buat dalam filing letak meja lah. Saya rasa di sekolah kita boleh letak di dinding sebab saya rasa dalam satu makmal tak banyak bahan kimia, mungkin tak lebih daripada 10 macam tu ya. 10 jenis Alright. Okey, peraturan ini dikecualikan. Kelas 2013 walau bagaimanapun dia dikecualikan pada 3 keadaan. Pertama, bahan radioaktif, sisa buangan terjadual, bahan kosmetik. Kelas 2013 dia tak terpakai. Dia bukan tak terpakai. Dia dikecualikan. Kalau kita nak tengok rujuk tak ada masalah. Lagi baguslah untuk kita. Keduanya bahan kimia untuk research and development. Untuk yang ni pada institut penyelidikan. Dia tak jual di pasaran lah bahan yang dia buat uji kaji tu. Dia nak test je. Dia nak hasilkan, nak observe pengolahan yang berlaku. Kapasiti yang tidak melebihi 5 kilo. Maknanya kapasiti rendah lah daripada 5 kilo. Kalau di sekolah kita ni rasanya lebih 5 kilogram kalau kita total kan. Contoh HCl. Jadi dia kena pakai kelas, kena SDS. Kena ada
Maklumat yang mencukupi penggunaan selamat bahan kimia itu tersedia oleh pembekal. Kena ada SDS. Okey, ketiga tak dikecualikan untuk barang yang dikelangkan selain bendalih dan partikel yang menjadi satu bentuk atau bentuk spesifik semasa dikelangkan. Contohnya plastik. Okey. Plastik ni, proses pembentukan plastik dia menggunakan daripada chemical berbahaya. Bila dia dah buat pengolahan, dia dah convert dia jadi plastik mainan sebagai contoh. Tak perlu dah SDS untuk mainan sebab dia dah tukar nature form dia tu kepada bentuk mainan contoh. Spesifik kepada bentuk yang general dah, yang lain. Sebagai contohnya plastik tadi. Ya. Mempunyai fungsi kegunaan akhir bergantung sepenuhnya atau sebahagiannya kepada rupa bentuk atau reka bentuknya semasa kegunaan akhir. Okey. Di bawah keadaan kegunaan yang biasa, tidak melepaskan kuantiti signifikan bahan kimia yang menimbulkan bahaya fizikal atau risiko terhadap kesihatan. Ini pengecualian yang diberikan di bawah kelas. Okey. Saya tutup video ni bukan apa, senang saya nak minum air. Tak malulah sikit. Alright. Kewajipan pembekal. Ya. Mengelaskan bahan kimia berbahaya mengikut sifat khusus risiko yang terlibat. Ya, risiko-risiko ni boleh jadi risiko fizikal. Kecederaan yang kita nampak. Oh, kawan tu terluka. Okay. Pakai contohnya. Tengah-tengah, oh terluka. Fizikal. Kesihatan dan juga alam sekitar. Environment. Merekodkan pengelasan bahan kimia, memastikan bahan kimia berbahaya dibekalkan dalam bungkusan yang memenuhi peraturan dan kehendak. Okey, mempunyai penutup kedap dan tidak boleh dibaiki jika sudah dibuka. Okey, memastikan setiap bungkusan di label, ada maklumat yang jelas dan tak boleh dipadam. Maklumat tu kena jelas dan maklumat tu permanent, dia tak boleh padam. Dan menyediakan risalah data keselamatan kimia. Data keselamatan bukan kimia. Alright. Pelabelan bahan kimia berbahaya. Kita kena label sebab apa? Sebab kita nak memberikan informasi secara terus. Menarik perhatian pada bahaya, memberikan maklumat pengendalian selamat. Label dipastikan tidak rosak dan tidak boleh dipadam. Ini sebagai contoh yang dibuat oleh GPM. Pelabelan bahan kimia, informasi yang diperlukan. Okey, pada label bahan kimia yang melebihi 125 ml, pengecaman produk, ada pengenalan pembekal, kata isyarat, penyataan bahaya, piktogram bahaya tu yang kita boleh peroleh daripada JKP tadi, penyataan berjaga-jaga, alert statement tu ataupun dia panggil penyataan berjaga-jaga. Informasi melebihi, itu yang melebihi 125 mil. Okay, kalau kurang sama juga. Yang penyataan tu kita kena baca. Kecuali penyataan tu dia tak tulis penyataan berjaga-jaga. Dia penyataan tu dia tak ada. Perbeza antara lebih 125 ml dengan kurang tu dia tak ada yang bawah sekali, yang last sekali. Yang mana penyataan tu kita baca helaian SDS perlu digunakan. Sebab itulah SDS tu perlu ada di dalam makmal. Sebab kalau dia tak, sometimes kalau bahan kimia tu kurang daripada 125 ml, dia bagi dalam SDS. Kita kena baca apa maklumat dalam SDS tu berkaitan dengan langkah berjaga-jaga, berkaitan dengan bahaya bahan kimia tersebut. Inilah justifikasi kita kenapa kita memerlukan SDS dalam makmal kita. Okey, simbol bahan berbahaya ni dia diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas. Jadi ada 9 kelas. Kalau kita tengok dalam GHS, dia diwakili oleh satu bentuk diamond. Diamond ni dia buat dalam bentuk diamond sebab dia nak memberitahu pihak bertindak kecemasan dan masyarakat setempat dan sebagainya bahaya bahan kimia. Kalau kita tengok simbol diamond lah, simbol-simbol bahaya bahan kimia ni pada dulu pun sama ada dia dibuat oleh EU, dibuat oleh USDOT, ada Department of Transport dan sebagainya. Dia adalah berbentuk diamond. Dia tak ada bentuk bulat dan sebagainya. Sebab diamond tu maknanya bahaya. Okey, inilah yang saya sebut GHS level tadi yang kita tengok dalam website JKP pun dia ada 9 labeling berkaitan dengan bahaya bahan kimia tadi, merangkumi bahaya kesihatan, bahaya kepada alam sekitar dan juga bahaya fizikal. Bahaya fizikal sebagai contohnya dia merujuk kepada ledakan, oxidizer, korosif. Bahaya alam sekitar
simbol ikan ni, toxic to aquatic organism. Okey, bahaya kesihatan, may cause serious and prolonged health effect. Ini simbol dia bahaya kepada kesihatan, simbol orang tangan dada yang ada bintang. Ada 9 1, 2, 3. 3, 9. Dia ada 9 labeling. 9 tagging berkaitan dengan bahaya. Dan of course, setiap bahan kimia tu dia tak hanya punya satu simbol tunggal saja. Sebab dia bergantung kepada bahaya yang terhasil daripada bahan kimia tersebut. Kalau kita tengok nanti, saya ambil contoh nanti SDS dalam HCl, dia ada lebih daripada satu simbol bahaya. Kita tengok sekejap lagi. Okey, helaian data keselamatan. Penting sebab dia memberikan maklumat asas tentang suatu produk atau bahan kimia, umumnya mengandungi maklumat tentang sifat dan potensi bahaya bahan tersebut, bagaimana kita nak kendalikan bahan tersebut dengan selamat, apa yang harus dilakukan jika berlakunya kecemasan, emergency case. Okey, dalam SDS dia ada 19 maklumat ya, merangkumi pengenalan bahan kimia, maklumat sifat dia, sifat fizik dan kimia, maklumat lain. Alright, kita tengok satu contoh SDS SCL Alright, okey. Ini SDS SCL yang dikeluarkan oleh Merck, helaian data keselamatan. Dia ada 16 bahagian. Kita tengok satu-satu bahagian ya. Okey, bahagian pertama, dalam bahagian pertama okey, yang ni baru 2018, 3 tahun lepas. Okey, versi 1.4. Bahagian pertama berkaitan dengan pengenalan bahan kimia berbahaya dan juga maklumat pembekal. Dia ada pada bahagian pertama dia ada pecahan-pecahan bahagian 1.1, 1.12, 1.1 pengenalpastian produk. Dia bagi nombor katalog, nama produk dia hydrochloric acid for 1000 ml. Alright. Nombor pendaftaran risk produk ini ialah campuran, nombor dilihat pada bahagian 3 Kegunaan yang relevan, reagent untuk analisis. Dia bagi website untuk maklumat detail. 1.3 butiran berkenaan pembekal, helaian data keselamatan, maklumat syarikat lah. Ini berkaitan maklumat syarikat. Syarikat yang menghasilkannya, syarikat di luar negara. Maklumat syarikat di luar negara dia bagi alamat dan juga nombor telefon. Dan juga jabatan bertanggungjawab. Jabatan bertanggungjawab dia bagi email dan juga dia bagi alamat address. Okey. Dan juga nombor telefon. Dia bagi address yang lengkap lah, siap dengan ada nombor telefon. Ini butiran berkenaan pembekal dalam data keselamatan bahan. Layan data keselamatan bahan. Okey. Dia ada nama syarikat pengeluar utama, dia ada nama syarikat serantau, perwakilan serantau, maknanya syarikat di negara kita. Di negara kita di mana, di Shah Alam, HCL tadi, under Merck tadi, dia ada nombor telefon. Okey, dia ada nombor telefon kecemasan untuk kita hubungi. Itu dalam bahagian 1. Dalam bahagian 1 ni dia ada semua maklumat pengenalan, maklumat berkaitan pengenalan bahan kimia berbahaya dan juga maklumat pembekal mereka. Kedua, pada bahagian kedua, dia ada pengelasan bahan atau campuran. Dia ikut kelas 2013. Sebab itulah kalau kita tengok tadi sebelum ada kelas 2013, dia ada juga labeling tahun 1997. Dia panggil CPL 1997. Dalam CPL tu dia tak ada berkaitan maklumat berkaitan SDS tadi. Jadi bila dalam SDS ni sekarang ni kena kuat-kuasakan SDS ni sebab dia terkandung dalam apa yang kelas 2013 nak. Okay. Dia ada elemen bahan kimia, right? Dia menyebab, okay, kalau kita tengok dapat maklumat klasifikasi ni, dia ada menyebabkan kakisan logam, kategori H290, ketoksikan sistemik. Kita tengok pada labeling. Of course dia bagi labeling sebagaimana saya sebut tadi. Kadang-kadang ada setengah bahan kimia dia lebih daripada satu simbol ataupun piktogram bahaya. Sebagai contohnya SCL ni,
dia ada piktogram mengakis dan juga tanda seruan, ya. Kata isyarat amalan. Dia bagi pernyataan bahaya boleh mengakis logam, menyebabkan kerengsaan kulit, menyebabkan kerengsaan mata yang serius, kerengsaan pernafasan. Ini amaran bahaya. Tindakan berjaga-jaga berkaitan dengan penjagaan ni, pernyataan berjaga-jaga, tindakan dia, jika terkena kulit maka basuh dengan sabun dan air banyak. Yang inilah pernyataan berjaga-jaga ni yang kita perlu tengok. Yang inilah kalau ada emergency case berlaku, tumpahan ke splitting ke apa, kita kena tengok apa yang perlu kita buat bila kita terkena bahan kimia tersebut. Kalau terkena pada mata, bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Kalau kita pakai contact lens, kita kena buanglah. Sebab tu dah dimakmal tak boleh pakai contact lens. Ya. Okey, pelebelan dikurangkan, dia menggunakan satu tanda amaran. Okey, bahagian 3, komposisi dan maklumat mengenai bahan kimia, ramuan bahan kimia berbahaya tersebut. Okey, dia bagi bahan, bagi campuran yang ada. Okey, right. Seterusnya, langkah-langkah pertolongan cemas. Pada bahagian 4, dia menerangkan tentang langkah-langkah pertolongan cemas. Selepas terhidu, kita memerlukan udara segar lah untuk bebaskan wap tersebut. Kita kena buka tingkat dan sebagainya lah sekira ada berlaku pemeruapan di dalam makmal tersebut. Jika tersentuh dengan kulit, tanggalkan semua pakaian tercemar tadi, ya. Okey, terkena mata, bilas dengan air banyak. Kalau ada lagi masalah yang berlaku, kita kena hubungi pihak perubatan oftalmologi lah. Okay. Kalau kita tertelan, segera beri mangsa minum air. Okay. 2 gelas paling banyak. Kita bagi 2 gelas air dekat mangsa. And then kita kena dapatkan maklumat nasihat daripada pakar perubatan. Simptom dan kesan yang paling penting untuk akut dan tertangguh adalah kesan bahan merensa, batuk, sesak nafas. Sesak nafas. Okey, seterusnya langkah pemadaman kebakaran. Sekiranya berlaku kebakaran disebabkan oleh melibatkan HCl tadi, jadi kita kena guna bahan pemadam yang sesuai. Kena guna, dia ada ceritakan bahan pemadam yang sesuai. Media alatan pemadam kebakaran tidak sesuai, kalau yang sesuai tadi, gunakan langkah-langkah pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan tempat dan sekitaran. Media alatan pemadaman yang tidak sesuai untuk bahan tersebut ini tiada hak ejen pemadam api dibenarkan. Maknanya dia tak ada bagi kategori alat pemadam tertentu. Dia boleh pakai lah. Okey, bahaya khusus, mudah terbakar. Okey, kebakaran boleh mengakibatkan evolusi gas hidrogen klorida. Okey, nasihat untuk kebakaran, dia kata dalam ni kena ada perlindungan khas. Bahagian 6. Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja, dia bagi tata cara perlindungan diri, langkah-langkah untuk kita melindungi alam sekitar, rujukan kepada seksyen lain. Okay, bahagian 7, pengendalian dan penyimpanan. Dia ada cerita bagaimana kita nak kendalikan, bagaimana kita nak simpan dan bagaimana kita nak lupuskan. Okey, kawalan, dia ada bagi langkah-langkah kawalan pendedahan, kawalan kejuruteraan. Okey, perlindungan individu, dan seterusnya dia bagi maklumat-maklumat yang diperlukan dalam mengurus bahan-bahan kimia yang dinyatakan. Okay, right. So kalau kita tengok dalam SDS, semua maklumat-maklumat yang diperlukan tu ada. Okay. Kestabilan dan kereaktifan dia cerita, dan seterusnya maklumat toksikologi, maklumat ke-11, bahagian 11 toksikologi, ketoksikan akut secara oral. Dia akan cerita apa simptom-simptom dia, maklumat yang tersedia ataupun tidak. Dia akan cerita maklumat lanjut, ciri-ciri bahaya lain yang tidak boleh dikecualikan. Okey, komponen hasil hidroklorik, dia bagi kerengsaan kulit, keputusan mengakis, dia uji pada arnab. Dia uji pada arnab, ya. Okey, maklumat ekologi dia bagi kepada kita sampailah maklumat tu ada bahagian 16. Maklumat dia ada sampai bahagian 16. Maklumat lain yang kita perlu. Okay. Alright. Ini pernyataan berjaga-jaga tidak ada dah.
Alright. Inilah yang maklumat yang membantu kita untuk mengendalikan bahan kimia, untuk mengurus dan mengendalikan bahan-bahan kimia yang ada di dalam makmal kita yang perlu kita simpan file di SDS. Okay. Alright. So tadi kita ceritakan berkaitan dengan regulation yang terdapat dalam kelas 2013. Kali ini kita akan fokus kepada Use Regulation 2000 ya. Iaitu peraturan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, penggunaan dan standard pendedahan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan Regulation 2000 ya. Dia mula dikuatkuasakan pada 4 April 2000, memberi kuasa perundangan mengenai pengurusan bahan kimia di tempat kerja. Tujuan untuk mencegah kesan mudarat dari penggunaan bahan kimia berbahaya ya. Hak dedahan yang dibenarkan, penilaian risiko dan juga pengawasan kesihatan. Okay. Definisi pengguna menurut Use Regulation adalah pihak yang mengeluarkan, pengeluar, pemprosesan, pengendalian, penyimpanan, pengangkutan keputusan dan perawatan. Okay. Okay. Bahan kimia berbahaya kepada kesihatan dalam Use Regulation 2000 dia ada disenaraikan dalam jadual 1 dan jadual 2. Okay. Kita tengok Use Regulation ya. Kita tengok Use Regulation. Okay. Okay, pada ini Use Regulation jadual bahagian 1 dan 2. Ini adalah senarai-senarai bahan kimia yang dimasukkan dalam Use dan Regulation ya, tahun 2000 bahan kimia. Okay, kalau kita tengok kepada kelas 2013, dia ada juga senarai. Okay, dalam kelas 2013 tu, okay, yang ni dalam kelas 2013, dia ada bagi kepada kita piktogram, piktogram bahaya, kata isyarat bahaya dan juga penyataan bahaya ya. Kita boleh rujuk dalam kelas 2000. Dia bagi simbol GHS. Okay. Jadual dia. Tanda seru dia bagi, kita boleh rujuk nanti yang ni ada dalam laman sesawan JKKP. Okay, kalau kita tengok dalam ni, dia ada bagi senarai-senarai bahan kimia yang berbahaya ya. Pada jadual ada. Mana dah? Dia ada pada ni. Ini ada dalam kelas 2013 ya. Okay. Alright. Kewajipan majikan dan orang yang bekerja sendiri, dia kena kenal pasti bahan kimia berbahaya kepada kesihatan, mematuhi hak pendedahan yang dibenarkan, and then kena melaksanakan penaksiran bahan kimia berbahaya. Risiko, kena taksirkan risiko melibatkan penggunaan bahan kimia tadi, mengawal risiko tersebut, dan juga kita kena melabel bahan kimia tersebut. And then kita kena memberi maklumat, arahan dan latihan, mengawal pendedahan, melaksanakan kawalan keselamatan, letakkan tanda amaran dan kena ada rekod simpanan. Okay. Seterusnya kita pergi kepada pengelasan bahan kimia berbahaya ya. Ini adalah simbol GHS. Ada 9 simbol piktogram ya. Kenapa kita kena klasifikasikan bahan kimia? Kenapa kita nak kena klasifikasikan bahan? Why do we need classification? Ini tanpa classification. Saya ada kat sini, dia ada singa. Dan juga saya ada gorilla. Singa ni dia hazardous. Alright. Singa ni dia kata, I want to eat you. Do you know who am I? Dia kata dekat gorilla, saya nak makan kamu. Kamu tahu saya siapa? Kan? Itu without classification. Ini analogi. Without classification. Gorilla ni tak tahu ni singa. Without classification. Kalau kita tengok without classification, singa duduk kat sini. Gorilla ni duduk main je kat tepi berdekatan dengan singa. Sampai singa tu kata, I want to eat you. Do you know who am I? Ni without classification. Kalau ada classification, tak ada gorilla kan, tak ada dah, singa duduk kat bawah, gorilla semua duduk naik atas pokok. Okey. Gorilla pula kata, catch me if you can.
I know who you are classified as lion. Jadi dia tahu dah ni singa. Ini dia classify sebagai singa dah. Okay. Jadi pentingnya classification ni sebab kalau kita cap bahagian kimiaa ni, kita tahu bahaya dan hazard dia. Sama juga dalam proses dalam analogi singa dengan gorila tadi ya. Kalau tak ada classification, dia duduk main dekat je, dia tak tahu bahawa singa tu boleh makan dia. Bahayanya. Bila ada classification, tak ada dekat bawah ni semua naik atas pokok. Itu maknanya analogi kenapa bahagian kimiaa ini perlu klasifikasi dia. Perlu classification dia. Pengelasan lah. Bahasa Melayu dipanggil klasifikasi ataupun pengelasan. Okey. Ini adalah contoh sistem pengurusan bahan kimia yang salah. Kalau kita tengok main campur je, dia kalau kita tengok dalam sebelah kiri ni pakai letak je, dia tak ada. Contoh kalau kita tengok pada rak atas ni kan, rak atas ni ada saiz botol yang besar. Dia sebenarnya saiz botol yang besar, dia tak boleh letak di atas. Dia kena susun ikut saiz botol yang besar di bawah, botol yang sederhana yang besar di tengah, dan botol yang kecil di atas. Alright. Ini di dalam makmal. Okay. Di store bahan kimia pula ialah kita tengok dia tak ada tagging, dia tak ada labeling, dia susun pun bercampur. Kalau dalam makmal ni kita tengok belah kiri ni, dia tak ada labeling. Semua main campur je. Dia tak ada susunan mengikut saiz. Kita kena satu lagi, kita kena tengok penyimpanan bahan kimia di dalam stok, di dalam rak. Kita kena susun ya, ikut saiz. Yang besar di bawah, yang sederhana di tengah, yang kecil di atas. Sebab apa? Sebab kalau yang saiz botol besar, of course dia berat. Jadi dia boleh menyebabkan jatuh. Dan kita kena buat labeling. Kita tak boleh main simpan. Kita kena tengok compatibility dengan incompatibility. Keserasian dia. Okay. Pengelasan bahan kimia berbahaya. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah proses mengenal pasti dan mengkategori atau mengelaskan bahan kimia berdasarkan sifat bahayanya. Itu maksud pengelasan bahan kimia berbahaya. Okey, kenapa kita kena buat pengelasan bahan kimia? Kenapa kita kena klasifikasikan bahan kimia? Sebab pertama, kita nak mudahkan pengurusan bahan kimia. Nak memudahkan proses kita nak urus bahan kimia. Kalau kita tak classify, kita tak tahu pun ni bahan kimia ini jenis apa, tak ada tagging, tak ada labeling. Kita tak ada simbol, tak ada label. Ini SCL ke sodium hydroxide. Contoh, ya. Macam mana? Dan benda ni sebenarnya ada berlaku dalam masalah pelupusan bahan kimia. Yang mana pada botol-botol lama kalau kita tengok tu, dia tak ada yang dah hilang label tu. Label dah tak ada. Macam mana kita nak buat? Kita nak tanyalah soalan tengah-tengah hari ni. Nak tanya siapa Tanya, alamak, saya tak boleh tengok peserta dah ni. Saya tanya Kak Syidah lah. Ada tak? Puan Syidah, macam mana tu kalau bahan kimia tu, kalau kita tengok labeling tagging tu dah tak ada tagging dah. Macam mana kita nak identify? Kita kalau macam tu dia tak boleh identify dah, kita kena kira dia sebagai bahan buangan terjadual. Sebab boleh juga, tapi kita kena mahir lah sama ada kita boleh hidu ataupun sebagainya. Tapi tu pada Kak Syidah itu satu perkara yang berbahaya. So kalau kata tak ada label, kita boleh kelaskan dia sebagai sisa buangan terjadual. So kita buat pelupusan lah. Okey. Boleh macam tu. Okey. Okey, orang lain, peserta lain ada tak? Macam mana kita nak kelaskan? Dah tak ada label dah ni. Tak tahu dia asid ke alkali. Macam mana? Ada tak? Okey. Okey, yang Kak Syidah buat tadi, okey, dia sebagai bahan buangan terjadual. Ya, bahan buangan terjadual pun dia ada dia punya klasifikasi dia. Okey, caranya adalah kita menggunakan pH meter lah untuk kita identify dia jenis asid ataupun dia jenis alkali. Untuk kita lupuskan dia, kita classify lah dia sebagai asid dan alkali. Kita menggunakan pH meter. Kita ambil sedikit bahan larutan tu, kita test menggunakan pH meter untuk kita identify dan kelas dia sebagai asid ataupun dia sebagai alkali. Itu teknik untuk kita identify chemical yang dia dalam botol dia tak ada labeling. Alright, di situ. Kita tak tahu sama ada dia bahan buangan asid ataupun alkali. Sebab katakanlah dia tak guna, tak buka lagi botol tu. Contoh dia tak buka lagi botol tu. Tak tiba-tiba dia expired dah lama simpan, tagging dia dah hilang dah, labeling dia tak ada. Jadi kita boleh
test dengan larutan yang sedikit ataupun kita letak tapi of course lah bila kita nak uji ni kita kena pakai PPE yang bersesuaian lah. Okay, kita test dia acid atau alkali menggunakan pH meter ataupun pH paper. Itu teknik yang kita boleh buat. Okay. Tujuan pengelasan bahan kimia juga memenuhi hak pengguna untuk mendapatkan maklumat bahan kimia, langkah pencegahan awal untuk mengurangkan risiko dedahan bahan kimia yang berbahaya kepada kita dan juga alam sekitar. Inilah tujuan utama pengelasan bahan kimia dibuat. Okey, bila kita cerita sorry saya ni agak sesemua sedikit ni. Sebab musim hujan panas ni jadi begitulah. Tapi alhamdulillah dah complete vaksin, insya-Allah tak ada apa, insya-Allah. Okey, permasalahan berkaitan sistem pengelasan dan penandaan yang berlaku saat ini. Okey, sebab itulah kenapa sekarang kita tekankan GHS. Sebab kalau kita tengok sebelum GHS dikuatkuasakan ni, pakar-pakar safety, pakar-pakar chemical, saintis dan sebagainya, dia dah tengok kena ada satu simbol yang standardized satu dunia. Sebelum ni kalau ikut US, simbol dia bentuk lain. Jepun pula dengan tulisan Jepunnya. Negara China memang tulisan China dia lah. Jepun tak semua orang tahu bahasa Jepun. Jadi bila berlaku perkara sebegitu, maka susah untuk kita tengok dia punya dia punya hazard. Nak tengok langkah-langkah kawalan keselamatan dan sebagainya. Alright. Jadi perlunya ada satu sistem pengelasan yang standardized. Okey. Kedua, masalah dari segi perdagangan bahan kimia antara negara dan kawalannya. Seperti yang saya explain tadi. Alright. Sistem pengelasan bahan kimia yang ada selama ini berdasarkan badan dunia ataupun lembaga internasional yang lain berdasarkan peraturan nasional. Okey. Ini yang saya sebut tadi. Ada yang menggunakan IPCS. Okey, apa itu IPCS? IPCS ni dia merujuk kepada International Program on Chemical Safety. Ada yang menggunakan pengkelasan simbol daripada ILO, International Labour Organization. Ada yang menggunakan European Union. Ada yang menggunakan NFPA. Apa itu NFPA? National Fire Protection Association. Ada yang guna DOT, Department of Transport, United States. IMDG, IMO Code, International Maritime Dangerous Goods and International Maritime Organization Code. Ada yang gunakan PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNITA, GHS. Yang inilah dikenali sebagai Globally Harmonized System, GHS, yang kita pakai sekarang. Dia selaraskan tagging ataupun labeling yang dibuat oleh badan-badan dunia lain. Dia selaraskan di bawah satu badan khusus PBB, UNITA, United Nations berkaitan Global Harmonized System. Okey, kalau kita tengok badan dunia tadi, IPCS, dia ada 8 karakteristik, 8 pernyataan berkaitan bahan kimia. ILO pula dia bagi 8 juga, tapi dia ada explanation yang berbeza. IMDG ada 9. EU ada 4. WHO dia bagi 4. UNTODG dia bagi 8. Jadi dia tak ada satu standardized untuk tagging chemical. Okey, sebagai satu contoh lagi, kalau EU kita tengok kurang daripada 25 mg, ini simbol dia EU, very toxic, sangat toxic. USA pula dia kurang daripada 50, very toxic. Kalau nilai antara 25 hingga 50, macam mana? Jadi dia tak ada klasifikasi yang standardized, yang standard. EU kata kurang 25 ni sangat toxic. Tapi USA kata 20 kurang daripada 50 toxic. Maknanya kalau kita pakai yang daripada European Union ni, okay? Kalau kita pakai European Union ni, lebih 26 tu tak boleh lah. 25 hingga 50 tu kategori apa? Kan? Kalau kurang daripada kalau kita pakai USA DOT dia kata besar kurang pula dah. Sorry.
Kalau EU kata lebih 25 mg ni sangat toksik. Okey. Kalau US, Department of Transport, lebih daripada 50 baru toksik. And then, kalau bahan kimia tu sampai 30 mg, kita nak pakai siapa pun. Dia ada, EU kata macam ni, EU kata atas 25 baru toksik. Sangat toksik. Mereka kata atas 50, 30 kita nak pakai apa? Pakai EU ke nak pakai US? Jadi dia tak ada sebelum ini, dia tak ada satu sistem yang standardized. Sehinggalah Unitar GHS pada tahun 2000, saya pergi kursus ni pada tahun 2011 tu. Masa ni dia baru nak introduce. Dia just cerita pasal kita kena perlu GHS. Dia baru cerita Dia baru cerita lah pada tahun 2011 kot dekat Penang. Dia buat kursus ni. Unitar under Unitar. Dia barulah cerita kenapa dia nak buat GHS ni. Dia kata satu untuk transportation. Satu lagi maklumat-maklumat beginilah. Yang mana maklumat-maklumat ini dia tak standardized. Pada tahun 2013 dia keluarkan buku. Okay. Maknanya maklumat ni saya dah dapat daripada buku sebelah. Jadi inilah masalah kenapa sekarang kita nak menggunakan GHS. Alright. Berdasarkan kriteria toksik, okay, LD 50. Dos mematikan LD 50. LD ni maknanya okay, LD ni maknanya little dose. Little dose 50. Dos mematikan LD 50. Okay, pengelasan berdasarkan EU, dia ada 9 juga. Beracun, meledak, mudah menyala, oxidizer, mengakis, irritant, dia ada. Cuma dari segi klasifikasi jumlah tadi, miligram tadi. Simbol bahaya dia macam ni, warna orange. Yang ni yang lama yang kita pakai, yang kita belajar ni dekat sekolah-sekolah ni memang pakai kuning tu zaman saya dulu lah. Tahun 1996 saya dah tahun 1996 saya tingkatan 1. Masa saya tingkatan 1 ni memang saya belajar sains tingkatan 1 ni, saya belajar simbol ni lah. Simbol daripada EU. Warna orange hitam. Saya ingat lagi. 1996. Sekarang 2001. Okay. Ini US Department of Transport. Dia ada 9 kelas juga. Simbolnya bentuk diamond. And then dia ada explosive warna orange. Dia ada flammable warna merah. Dia tak standardized. Okay. Okay, ni NFPA pula. Merah tu flammability. Biru for health. Kuning reactivity. Putih tu special. Tingkat bahaya dia ada kuasa 1, 2, 3. Tingkat bahaya dia. Yang ni NFD. Yang ni yang bawah National Fire Protection Agency ni tadi. Okay. Jika dunia tanpa GHS. Yang ni yang saya awal tadi saya cakap. Jepunnya dengan bahasa Jepunnya. Cinanya dengan bahasa Zhejiang, Mandarin dia. EU dengan dengan simbol orange hitamnya. South Africa dengan pudar sikit. Malaysia mudah terbakar macam ni. Australia, US dot, Canada berbeza-beza. Bila tak ada satu GHS, satu simbol yang standardized, maka payahlah untuk kita mengenal pasti bahan kimia tersebut. Untuk fire punya, kalau Jepun dia pakai simbol penulisan dia, China dia pakai simbol, tapi ada tulisan Mandarin kat bawah tu. EU dia warna orange pula. Kalau di Malaysia warna merah, ada mudah terbakar. Australia sama dengan European Union. South Africa pudar sikit. US dia guna National Fire Protection Association. Okay. Jadi bila dah ada GHS ini, maka dia dah standardized simbol bahaya. Flammable kalau ikut EU dia warna merah. Sekarang dia buat GHS, dia warna semua dia dia berkongsi label yang sama. Okay. Kalau toxicity, kalau di United Nations dia ada 2 simbol. Dan sebagainya.
Ini adalah simbol yang kita boleh rujuk lah. Simbol-simbol ni kita boleh rujuk. Kalau chemical zaman-zaman dulu ada EU punya tagging, labeling, kita boleh rujuk. Sekarang kita pakai labeling apa? Irritation, kita pakai kita pakai ni compressor gas. Kalau environmental hazard sama juga. Korosif masih sama. Toxicity tanda tengkorak tapi dia berbentuk diamond lah. Okay. Harmful kalau dulu kita pakai tanda X, sekarang kita pakai GHS bentuk orang, nama badan orang, body, human body. Okay, manfaat implementasi GHS. Okay, tujuan utamanya adalah untuk melindungi kita lah. Melindungi manusia dan persekitaran. Kita dalam sekitar. Melalui langkah kawalan minimal kepada risiko bahan kimia, kita nak mudahkan proses urusan bahan kimia, nak simpan senang, nak kendali senang, nak kawal senang. Bila kita ada simbol GHS tadi. Kalau saya tengok tadi simbol GHS ni, lagi simple sebenarnya. Kalau saya tengok, kalau sebelum ni kita pakai U, masa saya belajar dulu pun, masa tingkatan 1 dulu, United Nation, pakai United Nation. Banyak nak kena ingat. Ada warna biru, ada yang jalur-jalur pula. Jalur-jalur ni, ini simbol apa? Kalau kalau saya tengok slide 2016 yang saya buat pelupusan bahan kimia pun adalah simbol-simbol ni juga. Ya? Masa tu saya tak guna GHS kot. Tapi sekarang memang kita dah guna GHS sebab dia ada dalam Tata Amalan 2019. Jadi kita kena gunalah sebab dah ada dalam Code of Practice. Jadi kalau belang-belang ni kebakaran tahap berapa? Contohnya lah. Jadi kebakaran, kita tahu kebakaran lah. Mempermudahkan arus perdagangan bahan kimia antarabangsa, cost efektif bagi setiap industri yang terlibat. Alright. Ini adalah buku panduan, buku panduan GHS yang dikeluarkan 2013. Dia mengandungi introduction physical hazard. Saya tengok buku ni ada tak dalam saya punya nota. Okey. Ini buku GHS buku GHS. Buku GHS ni yang ni 536 helai. Okey. Dia dikeluarkan oleh United Nations, UNITA. Okey. Ini adalah GHS. Dia ada cerita kita kena baca satu-satu. Fifth Revised Edition 2013, United Nations, New York, Geneva. Dia revise 2013. Dalam ni dia ada ceritalah perkara-perkara ataupun bab-bab yang kita kena pelajari dari segi physical hazard explosives. Dia ada explain detail lah pasal explosives ni, bagaimana dia nak decide, nak menggunakan simbol tu, apa yang perlu ada dalam simbol tu, hazard dia bagaimana, environmental hazard tu apa. Dia ada cerita detail lah dalam buku panduan guidance. Ini buku GSS. Okey. Sistem harmonisasi global. Kita boleh kriteria klasifikasi sebagai bahaya fizikal kimia, kesihatan dan lingkungan, kesihatan dan persekitaran, komunikasi bahaya, ada safety data sheet, lembaran data keselamatan. Kriteria bahaya. Kita pergi kepada kriteria bahaya. Pengelasan berdasarkan GHS, bahaya fizik dan bahaya kesihatan dan persekitaran. Bahaya fizik kimia yang kita biasa, yang ni selalu kita tengok, eksplosif. Okey. Simbol api, oxidizer, simbol api, oxidizer, organic peroxide, dan juga dua tu oxidizers, organic peroxide. Okey, seterusnya simbol api. Simbol api ni dia merujuk kepada flammable, bahan mudah terbakar, bahan bereaktif. Eksplosif tadi simbol ledakan, simbol bom meletup untuk bahan-bahan eksplosif.
seperti organic peroxide. Okey. Simbol tengkorak, acute toxicity, ketoksikan acute. Alright. Simbol simbol apa nama tangan dan juga test tube ni untuk korosif. Gases under pressure, carcinogen, simbol pada human body. Dia bersangkutan dengan kesihatan, bersangkutan dengan environmental toxicity, simbol ikan dan juga pokok. Simbol tanda seruan ni adalah irritant. Irritant. Ini ada simbol-simbol yang perlu kita ketahui berkaitan GHS. Jadi tak payahlah tahu yang ni, just maklumat information lah. Bagaimana kita nak kategorikan dia sebagai tahap-tahap toxicity tu. Kalau nilai lethal death ni maknanya LD ni maknanya dos kematian. Kalau kita bagi makan bahan kimia tu kepada tikus uji kaji di arnab lah katakan, uji kaji ke arnab, kita bagi arnab tu makan kurang daripada 5 mg bahan kimia tu, tiba-tiba arnab tu mati. Bila mati, dia bahaya, toxicity dari segi kategori 1. Macam tu. Okay, ini kategori dia. Okay, pengelasan bahan kimia. Ini proses bahan kimia, kriteria dia, kita tengok sifat bahaya dia, kategori dia macam tadi, kategori 1, 2, 3 dan 4. Alright. Ada pengkategorian dia, kita kategorikan dia, and then komunikasi bahaya. Ini komunikasi bahaya ni pada label tu, yang ni kita boleh dapatkan daripada safety data sheet, SDS. Okay. Okay. Yang ni kategori ketoksikan. Macam mana kita nak tengok ketoksikan tu. Dia katakanlah seperti yang kimia tu kita ambil. Kalau kita uji-uji dia tidak berbahaya, maka dia tidak diklasifikasikan sebagai ketoksikan. Kalau di kelas 1, kalau kita uji kepada arnab, lethal dose dia LD 50, maksimum dia mg, then dia berbahaya, kita kategorikan dia sebagai kategori berbahaya. Okay, kalau tidak, kita teruskan lagi proses pengesanan decision logic tadi sehinggalah decision dapat dibuat berkaitan dengan kriteria penilaian yang dibuat menggunakan tikus makmal ataupun arnab dan sebagainya. Biasanya kalau kita buat uji kaji untuk acute ni, kita bagi kepada test ni kepada tikus dan juga arnab sahajalah. Okay. Alright. Ada apa-apa nak tanya setakat ini? Ada nak tanya ke? Boleh nampak slide saya explain, saya bagi tadi. Ada tengah masak ke? Ada nak tanya ke? Alright. So kita teruskan ya. Saya nak buat game lah nanti. Okey, teruskan Cik. Ya, saya sebenarnya saya duk tengok dalam website macam mana saya nak create game yang mana kalau kita buat ceramah online ni, scan code tu boleh masuk main game dan kita boleh identify lah siapa dapat markah tinggi, siapa yang serta gitu. Tapi saya tak dapat nak create lagi, kena belajar dengan kawan macam mana buat. InsyaAllah lah nanti akan datang kita buat macam tu, menarik sikit lah. Okay. Cik, saya nak tanya. Ya. Kalau termometer jatuh dalam makmal tu boleh tanam? Kena tanam? Termometer, okey, kalau termometer pecah dalam makmal, kita letakkan dia dalam satu bekas yang kita tagging dia sebagai bahaya mercury lah, dia ada mercury dalam tu. Okey, kita kena buat pelupusan, kita tak boleh tanam sebab tanam kalau sebab dia ada mercury. Bila kita tanam, and of course dia akan membahayakan persekitaran, kita kena lupuskan. Kita kena letak dalam botol yang berkaca yang apa nama, botol bahan kimia yang kita dah guna, dah kita jadikan sebagai simpanan, kita tagging lah mercury pecah. Dia ada SW, kata saya 20, saya lupa. Dia ada SW101, saya tak ingat. Dia ada kod SW. Yang tu kod tu kita guna, kita kena lupuskan. Dia ada mercury dalam tu, bahan berunsurkan mercury. SW1 nanti saya cek saya lupa. SW. Petang nanti saya maklumkan berkaitan dengan pelupusan termometer. Sebab kita ada maklum hari sebelum ni lah,
Tuan join saya punya ceramah saya pada tahun 2016 sebelum ni tak? Tak ada, dia budak baru Cik Khairul. Ya budak budak baru, sorry. Staff baru. Okey. Sebab kita ada explain dalam pelupusan tu, Mercury. Daripada sekolah mana? Sekolah Kek Wah 2. Sekolah Kak Syidah. Kan Nama apa? Tak, dia Kek Hua 2. Sekolah lain. Sekolah lain. Sekolah Kak lain. Syidah. Kak Syidah. Kek Syidah. Sekolah Kek Hua 1. Sekali dengan saya. Nanti boleh tanya Kak Syidah. Kak Syidah. Cik Khairul, sekarang ni Kak Syidah bukan di Kek Hua lagi dah. Di mana? Kak Syidah naik pangkat. Jadi tertinggi Pembantu buat mata tinggi Ya, betul. Kat Amboi. Matrik. Amboi jadi College orang besar. Matrik. Jadi orang besar dah. Memang besar. Kak Syidah nanti untuk staff baru, Kak Syidah buatlah induction course untuk explain tentang pelupusan tu just one day. Okey, insyaAllah. Memang cerita dalam ya. plan pun. Cerita kumpul, katakanlah ada 20 orang staff baru explain macam tu. Boleh Ya. insyaAllah. Tak, memang dalam plan pun tapi dah tersangkut dengan PKP. Betul lah, Setuju. Saya pun betul lah. Saya untuk staff saya pun tahun ni saya tak buat lagi training. Itulah. PKP kan sebab yelah kan kadang-kadang bukan apa. Okay. Satu faktor internet lah. Dan tak semua staff saya pun dapat capaian internet yang bagus. Macam tu lah. Ya, Cik Khairul. Ya. Macam buangan terjadual ni, kalau kita nak buat secara online saja kan, Kak Syidah rasa macam benda tu kita susah nak nampak. Sebab dia kalau buangan terjadual ni dia lebih kepada praktikal. Dia banyak kepada amali. That's why yang Kak Syidah rasa terstop tu. Nantilah kalau betul lah. nanti Kak Syidah buat dekat Kedah, jemput Cik Khairul main lah. Nanti kita ajar berkaitan dengan cara pelupusan balik lah. Alright. Alright. Assalamualaikum, Cik Khairul nak tanya. Ya. Okey, kalau macam kat sekolah, semua barang kimia perlu letak dalam store barang kimia ke? Dia sepatutnya Ataupun setiap makmal boleh buat store masing-masing. Dia terima kasih soalan tu. Soalan yang bagus. Okey. Kalau kita tengok kepada rule yang sebenar, kita kena ada satu bahan kimia yang tak attach kat makmal. Sebab apa? Sebab dalam makmal kita tak boleh simpanan banyak. Dia kalau sebenarnya ikut prosedurnya, memang saya tahulah ada kekengan bajet. Kalau misal kata sekolah baru dan perancangan JPN ke apa kan. Ini saya just cadangkan lah. Untuk nak develop sekolah baru nanti, ataupun kalau dapat bajet, kena ada wujudnya satu store simpanan bahan kimia yang tak attach dekat building, mana-mana building. Satu lagi kena ada store pelupusan bahan kimia yang tak attach pada mana-mana building. Sebab apa? Sebab kalau berlaku kebakaran, dia terbakar dalam lokasi tersebut sahaja. Dia tak terbakar di dalam makmal, nak melibatkan makmal semua. And of course lah, kalau kita tengok makmal, bangunan makmal, okey, bawah makmal katakan, atas, tapi saya tak tahulah sekarang macam mana kan. Tapi saya rasa bangunan makmal khusus kat makmal saja. Tapi saya tak tahulah kat sekolah ada tak atas tu kelas biasa. Saya tak pasti ya. Biasanya kalau makmal, contohlah kan, kalau makmal tu kita simpan chemical. And then tiba-tiba chemical tu terbakar. Terbakar kat bilik tu. Kata-kata bakar hari cuti, katakan Sabtu lah. Okay. Kita tak dapat kebakaran tu, dia bukan sahaja memusnahkan makmal kita, bahkan dia juga memusnahkan bangunan yang sedia ada. Bila berlaku perkara sedemikian, dia memberikan kerugian kepada organisasi kita lah sebenarnya. Jadi cadangan saya untuk akan datang, kalau dapat bajet lebih ataupun ada bajet untuk buat sekolah baru, wujudkan satu store simpanan bahan kimia dan store pelupusan bahan kimia yang terasing daripada bangunan-bangunan yang lain yang di sekolah. Perlu ada. Kalau dia ada limitation untuk simpan dalam bilik persediaan. Satu lagi, kalau simpan dalam bilik persediaan, kita duduk dalam tu, betul tak? Tuan-tuan dan perempuan duduk dalam tu, betul? Betul tak? Cik Khairul. Ya? Cik Khairul, senario hari ni di sekolah kan, kita tak ada pilihan. Sebab boleh dikatakan almost
100% lah sekolah, kita memang simpan bahan kimia di dalam stor bilik persediaan. So boleh tidak tak boleh, memang kena simpan di situ. Cuma cadangan saya lah kan, cadangan saya di sekolah, kita wujudkan satu, sebab kebanyakan sekolah sekarang ni dah ada CC makmal kan, dah ada C22. Kalau kata tak ada CC22 hakiki pun, C22 yang KUP itu salah seorang sekolah macam anggap dia sebagai C22 macam CC lah kan. So kalau boleh bahan kimia ni, ini pandangan Kak Syida lah kan, letakkan satu buat centralize. Okay? Buat centralize satu. Jadi bahan kimia yang major tu simpan satu bilik. Lepas tu sisi tersebut buat agihan dalam kuantiti yang kecil kepada lab yang lain. Boleh? Jadi secara tak langsung nak cakap macam mana, di makmal yang lain-lain tu akan reduce bahan kimia lah. Ya, betul. Kan itu yang Kak Syida nampak lah. Dan untuk pelupusan, bilik pelupusan juga, benda ni Kak Syida dah bawa banyak kali dalam MBJ di sekolah, di GPN minta supaya wujudkan bilik pelupusan ni. Tapi buat masa sekarang memang Bajet lah. Tak apa. Untuk akan datang kita boleh buat satu cadangan. Kita boleh buat cadangan untuk akan datang. Macam Kak Syida. Tapi kan Cik Ros sekejap. Tapi kan satu pandangan juga, mungkin di makmal boleh cari satu bilik yang agak jauh. Kita tengok kan, mungkin bincang dengan pihak pengurusan dan pihak pentadbiran, cari satu bilik yang ada agak jauh, sama ada di dalam makmal ataupun maksudnya di bangunan makmal, bukan dalam makmal, yang kita boleh jadikan sebagai bilik pelupusan. Itu sajalah cadangan yang kita boleh ada buat masa sekarang. Okay. Alright. Tapi simpanan tu macam Kak Syida cakap tadi, it's very good ideas for the temporary time. Okay, untuk jangka masa sekarang yang ni. Okay, make sure bilik tersebut kena ada exhaust fan Kak Syida, kena tambah exhaust fan yang mencukupi. Sama juga dengan bilik pelupusan sementara yang dibuat tu, kena ada exhaust fan yang mencukupi lah untuk cover space. Cik Ros, bila Cik Ros sebut exhaust fan ni, apa Kak Syida faham? Exhaust fan ni dia kena 24 hours jalan kan? Ya. Okey, tapi sebab ada di antara sekolah-sekolah yang bila nak balik tutup fan, exhaust fan. Bila besok nak masuk buka exhaust fan. Itu cara yang salah Kak Syida rasa. Untuk makmal ke dalam makmal? Dalam makmal dalam store bahan kimia. Dalam store kena buka exhaust fan tu sebab dia ada pemerluan. Kami balik, bila nak balik tutup exhaust fan. Bila main kerja baru buka balik. Kami pun buat macam tu. Salah. Dia sebenarnya di store pelupusan. Di store pelupusan tu, dia kena terbuka exhaust fan tu. Kalau tidak, dia ada. Tapi tak ada exhaust fan langsung. Okay, kalau tak ada exhaust fan, contohlah tak ada exhaust fan, pastikan ada bangunan tersebut dia ada ruangan terbuka di atas tu. Tapi jangan kena tempis hujan. Dia satu je, kalau tak ada exhaust fan tak apa, make sure ada ruang udara. Sebab Cik, bukan apa macam makmal saya lah, saya ambil contoh makmal saya lah, saya kerja makmal Bayu kan. Macam kami bahagian depan bahagian persediaan, tempat untuk sedia barang kimia. Belakang tu store kami, store untuk kimia lah. Tapi masalahnya dekat sekolah saya, setiap makmal dia simpan barang kimia dia sendiri. Dia bukan duduk dalam stor kimia. Stor kimia ada stor kimia, tapi barang tu untuk setiap makmal, macam contoh Bayu banyak pakai etanol apa semua. Etanol kami tu disimpan, kalau Bayu nak guna duduk di Bayu. Di bilik belakang, bilik persediaan lah. Bilik tu cuma ada macam jaring di atas tu je, tak apa ke. Okey, bilik persediaan ada jaring. Okey, tu saya kata bahan kimia yang disimpan di dalam makmal untuk kegunaan pada minggu tersebut sahaja. Faham tak? Botol, contoh nak guna satu botol kecil je untuk satu minggu, botol tu sahaja yang kena ada di dalam makmal. Itu kalau konteks sebenar. Dan untuk pengurusan stor simpanan bahan kimia ni, okey, kalau di sekolah ada C22, kalau kami panggil pembantu mak makanan lah. Okey, pembantu mak makanan ni dia bertindak sebagai ketua lah.
Jadi, so untuk pengeluaran bahan kimia ataupun rekod masuk bahan kimia, pembantu makanan ni kena jaga dia punya inventory. Contoh, Cik Kia. Cik Kia keluarkan sebanyak 500 mil HCl dan juga 500 mil ethanol. Dia akan rekod pengeluaran. Okey, untuk digunakan di dalam lab. Dia akan tengoklah. Ya? Cik Carol. Ya. Satu lagi kan apa yang Kak Syida dan apa yang kami praktik di matrikulasi, setiap pembantu makmal ini sebagai sharing lah kan. Ya. Okey, setiap pembantu makmal kita dah tahu berapa silibus ataupun berapa uji kaji yang kita nak buat untuk 1 tahun kan. Berapa uji kaji? Bila uji kaji, kita kena pembantu makmal ni kena ada satu daya usaha untuk study sikit lah. Jadi tengok uji kaji tu, kita calculate balik. Contohnya kalau macam etanol kita nak pakai dekat bio, kita nak pakai dekat bio, kita calculate balik semua uji kaji yang kita ada sepanjang tahun, kita nak pakai cuma 1.5 liter contoh ataupun 2.5 liter. Jadi kita jangan minta lebih daripada keperluan yang kita nak guna tu. Ya. Okey. Itu yang saya untuk makmal A, untuk makmal B, katalah dia nak pakai. So jadi sisi tadi tu dia akan order cukup saja untuk kegunaan. Jadi tak adalah kita nak kena simpan terlalu banyak bahan kimia. Dan bahan kimia kita study juga, kita tengok bahan kimia apa yang kita perlu ada. Kalau kata bahan kimia yang kita tak guna atau tak pakai, kita boleh hantar untuk pelupusan. Itu yang Kak Syida nak sharing lah. Kak Syida. Kak Syida nak tanya sebab macam Cik Khairul nak tanya Kak Syida, buat Kak Syida share. Dok, macam ni Kak Syida, kalau kata macam Kak Syida cakap kata pembantu makmal kena ada inisiatif untuk kira calculate berapa amount barang kimia yang kita nak guna untuk setahun lah, dan kita akan simpan jumlah tu dekat makmal kita kan. Lebihan tu akan kita akan hantar dekat makmal lah, sama ada kalau kata dia masih lagi elok, kita akan hantar kat stor kimia lah. Kalau dia dah expired, kita akan hantar dekat stor pelupusan kan. Tapi sekarang ni masalah dia bagi pihak saya lah, dekat sekolah saya, macam setiap makmal hang order barang memang untuk hang. Jadi satu botol tu kalau kata order untuk etanol, order etanol satu botol besar tu, kalau kata bio order, jadi letaklah di bio. Tak kira lah pakai ke tak pakai ke, memang kena letak di bio. Sepatutnya kita macam Kak Syida katalah kan, kena kira amount tu, lepas tu kita lebih kita hantar ke kimia kan. Jadi macam kami pembantu makmal baru ni macam susah sikit Kak Syida. Macam mana nak cakap kat pembantu makmal lama ni, nak kata kami nak yang senior ni, tu yang macam susah Kak Syida. Terima kasih. Gini macam ni, pandangan Kak Syida lah kan. Benda ni boleh bercakap dengan GKM. Jadi mungkin masa-masa pengetua panggil buat mesyuarat pembantu makmal tu, kita keluarkanlah apa pendapat kita kan. Jadi kalau benda yang baik tu, tak kira lah senior ke junior ke, patutnya dia kena ambil kira lah benda tu kan. Kena ambil baik, sebab ni untuk keselamatan bukan kita saja, untuk pelajar dan guru juga. Okey, betul dah Cik Karo tambah. Betul. Okey. Saya nak respon satu benda yang saya nak share, pengurusan keselamatan pengurusan dia panggil struktur pengurusan makmal. Dia struktur pengurusan makmal. Okey. Apa yang saya nampak benda ni boleh diatasi, senang je. Okey. Di sekolah dia dah ada C22 kan? Betul? Okey. C22 ni dia bertindak sebagai ketua pembantu makmal lah di sekolah. Jadi C22 ni tugas dia dah banyak kepada pengurusan. Bila ada C22, pembantu makanan ni, dia boleh mengurus makmal. Konteks mengurus makmal ni banyak. Mengurus makmal ni dia boleh mengurus procurement. Procurement ni perolehan bahan kimia. Jadi bila saya tengok situasi ini, dia boleh diatasi. C22 ni bawah dia ada tanggungjawab lebih, ada tanggungjawab tambahan. Of course lah, kalau dah kita naik grade yang tinggi dan tinggi ni, dia ada tambahan. Macam Kak Syida lagi banyak tambahan kena bagi kat dia. Sebab C28 kan. Jadi contoh
C22 ni dia bertanggungjawab pada stor simpanan, dia bertanggungjawab pada stor pelupusan. Bila dia bertanggungjawab 26. Bila dia bertanggungjawab kepada stor simpanan sebagai contoh, stor pelupusan. Of course, stor simpanan ni dia ada inventory. Dia kena create inventory. Kalau boleh buat dalam Excel yang mana semua pembantu makmal boleh akses sistem tu. Dah boleh akses maknanya boleh tengok. Dia boleh email, dia bagi Google link lah, Google Drive. Dia boleh akses, buka, dia tengok bahan kimia etanol ni ada banyak ni dalam store. Dah ada diambil oleh siapa, bagi contoh lah, ada banyak ni. Okey, begitu juga pelupusan. Bila ada inventory ni mudah. Dia tengok contoh bahan kimia yang ada available berapa, tinggal berapa. Okey, dia boleh tengok. Alright, jadi proses pengambilan bahan kimia ini boleh dimohon oleh pembantu makmal, contoh makmal kimia biasa, pembantu makmal yang nak gunakan lah. Jadi dia boleh mohon nak ambil daripada pembantu makmal yang jaga pelupusan tadi, C22 tadi. Itu hierarki pengurusan. Maknanya ketua pembantu makmal ni bukanlah kita bagi, saya cadangkan lah. Tapi jangan marah saya ya. Sebab ketua dah jadi macam ketua. Bila ketua kita kena tambah tugasan. Maknanya tugasan pengurusan lah, sebab bila dah jadi kanan dia kena tambah tugas pengurusan. Tugas pengurusan satu bertanggungjawab kepada stor simpanan bahan kimia, stor pelupusan bahan kimia. Dari segi erti tanggungjawab kena buat inventory. Inventory ni penting sebab daripada inventory ni narai ni lah kita boleh bantu pembantu makmal yang lain untuk tahu ada tak bahan kimia tersebut, siapa yang ambil. Okey. Bila pembantu makmal kimia yang ambil, bila dia dah gunakan untuk kuantiti yang diperlukan, ada lebihan, boleh pulangkan balik dekat store dan direkodkan oleh C22 tadi. Ketua pembantu makmal di sekolah tadi. Itu yang saya nampak, benda ini kita boleh atasi dengan adanya sistem pengurusan makmal lah. Yang saya sebut tadi, yang mana C22 dia ada tugas tambahan pengurusan iaitu menyelia stor pelupusan dan simpanan bahan kimia dan juga membuat inventory untuk bahan kimia yang disimpan dan juga inventory bahan kimia yang dilupuskan. Dua tugas ni. Bila ada dua tugas ni, saya rasa insya-Allah lah pengurusan keselamatan makmal ni akan bertambah lagi baguslah bila kita praktikkan benda-benda ni. Jadi kalau kita boleh jadikan ini sebagai satu contoh untuk sekolah di Malaysia untuk mengurus keselamatan dan kesihatan pekerja. Mungkin Kak Syidah boleh propose. Ya Kak Syidah kan ketua. Ya Cik Karol. Boleh propose. Mana tahu bila kita dah buat benda ni nampak berkesan, sekolah satu Malaysia boleh guna idea daripada Kedah. Contoh. It's okay. Kita tak salah kalau kita propose benda yang betul hierarki sistem pengurusan makmal di sekolah. Bila ada sistem yang berkesan efektif, maka banyak langkah-langkah pencegahan dan kawalan kita boleh jalankan. Okay, begitu. Itulah maksud saya. Ya? Alright. Okay. Faham? Boleh? Lepas tu kan Cik Karol, Ya. ada satu lagi lah sharing yang Kak Syida nak kongsi, tapi rasa macam Cik Karol punya slot okey ke kalau Kak Syida tambah Tak ada masalah. Okey je. Boleh okay, je. bagi Cik Karol rest sikit Okey, satu lagi kan dari segi bahan kimia ni, ni pengalaman Kak Syida bila kami di audit oleh untuk audit SIRIM ISO untuk populasi dapat sijil ISO lah kan? MSI ISO 1075 ke? 2015. Oh, 2015. Okey. Yang latest. Lepas tu yang Kak Syida boleh share di sini untuk bahan kimia ni kan, Kak Syida tak perasan, mungkin Kak Syida tak dengar, mungkin Cik Karol dah bagi tahu dari segi tagging bahan kimia dah masuk ke belum? Ada tak? Labeling tadi saya ada explain berkaitan Bukan labeling, ini tagging. Tagging dulu lagi. Okey, ini tagging bahan kimia ni untuk semua pembantu makmal yang ada dalam ni lah. Kalau kata kita nak satu lagi cara untuk kita selamat dan kita nak elakkan satu pembaziran kan, satu pembaziran bahan kimia. Okey, bila kita beli bahan kimia, di setiap botol bahan kimia tu ada expired date kan? Ada expired date. Jadi apabila kita buat record stock, kita akan record expired date dekat kita punya record stock tu. Okey.
Okey, jadi kita boleh ini cara yang Kak Syeda gunalah. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada cara lain boleh. Kita labelkan, kita pakai stiker. Stiker ada kursus yang pernah Kak Syeda bagi tu, Kak Syeda pernah share. Lepas tu kita labelkan untuk 3 kategori. Okey, kita 3 kategori bermakna kalau hijau tu dia punya expired dia lama lagi. Okey, contoh kita beli tahun 2021, dia punya expired tahun 2024. Kan? Jadi maksudnya jangka hayat dia panjang. Lepas tu yang warna biru dia mungkin pertengahan sikit, mungkin setahun atau 2 tahun dia punya expired. Jadi yang warna merah kita pakai untuk yang akan expired sama ada dalam expired dalam 6 bulan ke bawah. Okey. Jadi di setiap botol tu kan kita akan tagging dengan color tu. Bila kita tagging dengan color-color tu, jadi kita sebagai seorang pembantu makmal yang in charge store bahan kimia, okey, yang in charge bahan kimia, kita boleh tahu yang mana satu botol yang ataupun chemical yang kita nak guna dahulu. Jadi di situ tidak akan berlaku satu pembaziran lah. Kalau kita tak label, kadang-kadang kita buka, kita tak tengok pun expired. Kita buka yang baru, buka yang baru. Lepas tu bila kita tengok tiba-tiba yang belakang sekali tu dia dah nak expired, dah tak boleh guna. Kita terpaksa buat pelupusan. Faham tak? Okay. Alright. Cik Khairul faham tak kita cerita? Faham. Dia konsep dia FIFO lah. First in, first out. Okey, kalau kata Cik Khairul faham, orang lain faham lah. Faham Kak Syeda. Dia guna konsep FIFO. Kalau nak terlanjut. Dan satu lagi untuk Mantu Makmal, benda ni dia satu inovasi tau. Inovasi yang kami saja buat. InsyaAllah dalam matrik pun kami je buat macam tu. Jadi satu inovasi you all boleh contoh macam Kak Syah bagi tahu hari ni kan. Hari ni dah bulan 8 nak masuk bulan 9. Untuk next year you all boleh buat benda ni sebagai satu inovasi, bukukan dia, ambil gambar semua buat, boleh dapat LDP, boleh dapat 3 atau 4 hari untuk buat inovasi tagging bahan kimia. Ini satu cara kita nak penuhkan kita punya LDP. Okey? Alright, faham, insyaAllah. Okay, alright. So maknanya beginilah, itu yang saya kata, Kak Syeda kata tadi, adanya tagging hijau, biru, merah macam tu lah. Okay, dia first in first out lah. Itu tagging first in first out. Yang mana tagging ni yang saya kata tadi, dia berkait dengan tanggungjawab tambahan untuk C22 tadi, yang buat inventory tadi. Dalam inventory tadi dia boleh tagging lah. Dia boleh tahu dah. Okey, bahan kimia ni bila diterima dia ada tarikh. Ada tarikh penerimaan, tarikh bahan kimia tu luput. Dia boleh identify dah benda ni. And then bila kalau ada pembantu makmal nak ambil, dia boleh bagi yang tagging merah tu yang hampir nak luput, yang hampir nak expired tadi. Itulah kepentingan yang saya sebut tadi. Bila mana dah ada C22 boleh buat satu pengurusan makmal yang dikawasi oleh C22 yang ada tanggungjawab pengurus stor simpanan dan juga stor pelupusan. Dan buat inventory yang dalam inventory tu ada maklumat tagging FIFO, first in first out, ada warna merahnya, ada warna birunya, ada warna hijaunya. Begitulah. Itu idea yang bagus. Dan Kak Syeda kena propose benda ni lah dekat semua sekolah lah yang bawah kawasli oleh ketua pembantu makmal. Dia dalam dalam sistem inventory bahan kimia dan juga kena buat sistem inventory pelupusan tadi. Yang mana ada 2 benda. Satu berkaitan dengan stor simpanan, kedua stor pelupusan. Dengan ada benda ni sangat bagus, sangat cantik flow dia. Dan bila ada flow pengurusan yang cantik, of course, bila pengurusan yang efektif dan berkesan, maka KKP di sekolah, terutama sekali melibatkan makmal pun menjadi TikTok lah. InsyaAllah. Begitulah prosesnya. Yang kita belajar tadi ya. Yang kita belajar pagi tadi, dia ada SPKKP tu. Dalam SPKKP tu dia ada maklumat terperinci berkaitan pengurusan keselamatan. Walaupun secara general, kita boleh apply dalam keselamatan makmal. Bila ada pengurusan, kita ada objektif sistem tadi. Objektif sistem tu yang kita belajar tadi adalah sebab kita nak buat inventory yang bagus lah untuk semua kaki tangan makmal faham dengan adanya FIFO dan tagging tadi. Itu yang kita belajar pagi tadi. Kita boleh apply untuk pengurusan makmal sains. Ya, boleh? Boleh ya? Boleh ke? Tengah hari? Ke ada tengah masak? Boleh. Boleh ya?
Alright, okay, kita bincangkan slot kita ni seterusnya berkaitan kemalangan Okay, ini kemalangan yang general lah yang berlaku melibatkan bahan kimia di sekolah. Kebakaran saya ambil ini daripada Metro, Harian Metro, My Metro. Ini ada sebahagian daripada tumpahan bahan kimia, berkaitan dengan letupan, berkaitan dengan kebakaran dan sebagainya Okay, tersedut bahan kimia. Alright, kalau kebakaran tu, kalau kita nak elakkan kebakaran, sebagai contohnya kalau kita tak boleh memanaskan mana-mana pelarut organik di dalam secara direct. Secara direct, kita tak boleh penyaraan terbuka. Kita menggunakan kukusan air, kukusan air. Sebagai contoh gambar rajah ni, ini adalah a few contoh berkaitan dengan kukusan air. Alright. Menyimpan pelarut tidak organik seperti ether, aseton, benzin di dalam bikar yang terdedah, kita tak boleh. Ini akan menyebabkan berlakunya kebakaran. Okay, pepejam, mudah terbakar. Okay. Fosfor kuning, ini adalah storage. Storage bahan kimia yang perlulah sebenarnya. Kalau kalau nak simpan bahan kimia di dalam makmal boleh, tak ada masalah. Tapi kena ada sistem simpanan yang baguslah. Yang okey lah. Sebagai contohnya ada chemical storage cabinet. Chemical storage cabinet ni dia ada untuk fluid, ada untuk sebut dan juga pekerja lah. Okay. Dan make sure sistem ni ada exhaust ventilation ada ventilation. Okay. Ini contoh penyimpanan. Bahan kimia kalau kita simpan di dalam stok yang kalau kita guna stok kuning tu, stok biru, warna biru kuning tu boleh. Tapi kena make sure dia ada ventilation lah kalau bahan kimia tu meruap. Satu lagi kena ada stok penstoran, chemical storage cabinet tertentu. Kalau kita nak comply dengan KKP sebenarnya ni banyak perbelanjaan. Tapi kita dengan setakat mana yang mampu kita boleh kawal. Yang penting kita boleh minimize risk. Yang penting kita nak minimize risk, safety and health risk tadi. Macam mana cara pengawalan yang kita buat. Okay. Katakanlah bahan kimia tu ada dalam bilik persediaan. Kita kena make sure dalam bilik persediaan kita ada ventilation system yang bagus. Supaya apa? Supaya senang je kita nak tahu ventilation system. Pagi-pagi kan, kita masuk bilik makmal kita. Kalau makmal kita tu berbangun bahan kimia, maknanya ada masalah dalam sistem ventilation. Sebab apa? Sebab dia trap. Dia trap. Dia trap. Uap bahan kimia tu masih trap di dalam makmal. Sebab tu dah pagi-pagi kita masuk makmal, perkara pertama kita buka pintu, buka semua udara pula. Buka semua tingkap supaya the trap air dalam makmal tu boleh keluar. Okay, itu cara pertama. Cara kedua, kita kena mohon tambahan ventilation system dalam makmal kita. Kalau dah bilik persediaan kita ada bau chemical, kalau orang, okay, mungkinlah kita pekerja makmal, kita dah kalis dengan chemical. Okay, mungkinlah kawan kita, rakan kita, ataupun yang kerja bahagian pejabat lah. Tiba-tiba dia masuk bilik kita, bau lah, bau chemical lah, dia kata kan. Kita dapat detect lah. Orang yang tak pernah berada di dalam makmal ataupun jarang masuk makmal, dia akan mudah sensitif. Jadi bila dia dah cakap macam tu, maknanya ventilation system dalam lab kita ni dah tak berapa bagus lah. Jadi kita kena make sure, contoh masuk dalam bilik kita bau bahan kimia. Tiba-tiba kita tengok kat belakang tu memang kita ada simpan bahan kimia. Jadi kita kena buat tambah satu ventilation dalam simpanan bahan kimia sementara tu, ataupun letak dalam chemical storage yang ada ventilation system. Macam tu. Ini contoh chemical storage. Ini agak mahal sikit lah. Okay. Yang ni simpanan bahan kimia untuk yang mengenalia store ni, kita tahu ataupun kita simpan dalam makmal kita. Okay. Bahan mudah terbakar. Kita tak boleh simpan dengan asid. Kita tak boleh simpan dengan oxidizer ataupun dengan dua ni saja. Kalau asid tak boleh dengan flammable, base tak boleh dengan asid. Oxidizer tak boleh dengan flammable. Toxic tak boleh dengan asid. Ini yang compatibility dengan incompatibility yang perlu tuan-tuan dan puan-puan hafal lah. Yang ni kena ada di lab. Rules regulation ni kena ada lah. Boleh simpan dalam makmal kita, boleh print letak atas meja kita supaya kita tengok, kita ada asid ni asid ni, so dia HCl pekat, ni sodium hydroxide pekat,
tak boleh simpan berdekatan ni. Tak boleh simpan secara berdekatan. Saya try tengok. Saya ada mengajar. Saya sekejap ya. Saya ada slide. Slide teaching slide saya. Saya ada tak? Saya ada teaching slide saya. Yang ni saya ngajar Master Osh UUM. Berkaitan dengan mana ni? Sekejap ya. Saya try buka. Sebab dia ada dalam satu jadual tu dia ada distance. Dia ada distance bahan kimia yang kita nak simpan tu. Okay. Saya lupa lah. Saya lupa saya letak mana nota tu. Okay. Safety data sheet. Design installation. Saya mengajar subjek chemical management untuk student Master OSH di UM secara part time lah. Memang apa yang kita cover hari ni sebenarnya ada little bit lah sedikit dalam subjek OSH, subjek OSH chemical management. Saya tak ingat kat mana, nanti kalau jumpa saya akan share lah sebab dia ada distance. Sebab kalau kita nak explain jarak dia di dalam saya ada teaching student pula ni ada jarak few meter. Nanti petang nanti saya akan share kalau saya cari saya jumpa. Contoh acid dengan alkali tu jarak distance dia berapa untuk isolation. Sebab kita tahu kita simpan, kita ada satu je store kan. Jadi kita kena simpan ada jarak dia lah. Jarak dia ada certain, dia bagi certain spesifik jarak kalau di store lah. Kalau di dalam makmal kita ada di bilik persediaan, kita ada kita ada ruang yang terhad, and then kalau ada chemical storage itu very good lah, sangat-sangat bagus kepada kita lah untuk kita simpan tu sebab dia dah terasing dah begitu. Right. Okay, Kalau tengah jumpa nanti share dengan Kak Syeda, boleh Kak Syeda share dengan dia orang? Ya sebab saya cari dengan drive teaching saya. Later saya bagi sebab dia ada distance tu. Okay, thank you. Okay, welcome. Okay, pekerja mudah terbakar ni saya rasa tuan-tuan dah biasa dah benda ni. Fosfor kuning pun tak ada dah rasanya di sekolah ni. Sebab dia memang sangat bahaya ya, sebab dia kena potong semua di dalam air, dia disimpan dalam air, kalau dia terdedah udara dia mudah terbakar serta-merta. Tu fosfor kuning. Phosphorus chlorida, silikon tetrachloride, aluminium chloride ni dia mesti nak balas dengan dan meletup dengan air. Kalau fosfor kuning tadi tak boleh kena air. Jadi yang tiga unsur ni dia tak boleh dia mesti nak balas dan meletup dalam air. Okey. Right, dia pun kena gunakan kabut asap. Okey. Letupan letupan sebenarnya biasanya berlaku disebabkan oleh kebocoran gas. Alright. Silinder gas yang tidak diselenggara. Kalau di sekolah ni masih lagi pakai gas di luar ataupun penurun bansen. Ataupun kita just attach kat meja tu. Masih lagi dipakai. Ataupun penurun bansen lagi selamat. Yang tu lagi selamat Itu masa zaman saya sekolah dulu ya, zaman-zaman dulu lah. Kita sambung dekat meja makmal tu. Cikgu buka lah yang gas tu. Okay. Alright, ini contohlah penyerapan bahan kimia ni kadang-kadang berlaku. Ada juga yang berlaku kita memerlukan sarung tangan spesifik. Okay, sarung tangan yang spesifik ni sarung tangan getah.
Okay, latex ni yang putih ni hanya untuk microorganism. Lab biology boleh pakai. Okay. Yang neoprene ini kalau kita buat chemical yang tinggi lah. Kita ya untuk gasoline, alkohol, asid organik pekat dan sebagainya kita pakai neoprene lah. Okay, yang menjalankan pancuhan biasa di chemical biasa tu kita pakai yang jenis nitrit warna biru ni Jangan beli yang latex lagi beli yang warna biru. And then mostly pun kalau kita tengok yang untuk diguna di makmal biologi pun sekarang pakai yang apa? Yang warna biru ni pun nitril dah. Sebab nitril pun harga dia pun dalam RM20 lah. It's better nitril. Saya pun pakai nitril. RM20 lah kat farmasi. RM50 dah sekarang cik Khairul, RM50. Naik dah. Ya, saya dah beli retun RM50. Beli dah Shopee. Saya beli kat farmasi. Shopee murah, Shopee. Oh, Shopee semua murah dalam tu. Tapi okey lah, bagus lah. Sebab saya beli, saya pun ada juga beli dari Shopee. Tapi kalau beli Shopee Cik Khairul payah nak claim balik ke sekolah sebab receipt tu. Dia bagi resit, minta dengan dia. Chatting dengan dia kata nak resit. Dia bagi. Oh. Okey. Chatting dengan dia. Okey. Nitri murah sebab dia banyak pilihan, RM20 je dari Shopee. Saya iklan Shopee. Alright. Ni butir ni untuk aseton. Kulit ni untuk dengan objek keras dan haba lah. Kalau kita pakai kalau kita pakai biasanya furnace. Pada close ni pun untuk furnace. Okay, alright. Bahan kimia mengakil beracun. Okay, tersedut bahan kimia nanti. Setelah bahan kimia, okay, yang ni langkah-langkah keselamatan. Alright, kita dah jam 1. Mungkin tuan-tuan dah pokok rehat. Okay, nanti petang nanti saya akan sambung dengan pengurusan dan pengawalan risiko. Boleh? Dan juga saya share slide yang berkaitan dengan distance tadi kalau saya jumpa Boleh? Okay, kita akan sambung. Kita ada sikit aja sebenarnya slide. Dalam 6 slide lagi untuk elimination. Saya akan sambung petang nanti sebelum kita masuk kepada topik 3. Boleh? Boleh. Boleh, Tuan. Alright, sorry saya tersemua sedikit. Sesama. Bukan sesama, dia resdung. Saya ada resdung Sama-sama. Jadi saya harap clear lah suara saya Clear. Jelas So kita sambung petang nanti dengan pengurusan risiko dan kawalan risiko tu. Dan juga dengan chapter topik kedua Alright. So saya Selamat berehat. saya serahkan kembali kepada urus dia. Okay, terima kasih Tuan. Okay, Sama. kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita dah habis 2 slot untuk pagi untuk hari ini dan kita akan mulakan slot seterusnya pada pukul 2.30 hingga 4.30. So mohon tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh jangan keluar dari link ni lah. Bisa nanti kawan lain masuk. So terus berada di link tapi tutup kamera, speaker dan boleh rehat sampai 2.20. So 2.20 tu tolong bersedia untuk slot yang seterusnya. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Sama. Bye. Sama. Sama.